Al-Quran panduan utama kita. Ia menerangi jalan hidup setiap insan. Perjalanan ini pada asasnya sangat bersifat rohani. Ia satu perjalanan dari penciptaan kita menuju pencipta kita, Allah SWT. Memahami jalan rohani ini penting untuk hidup yang bermakna. Ia bantu kita harungi ujian dan cabaran hidup di dunia ini. Al-Quran beri kita hikmah, ketenangan, dan petunjuk yang jelas. Ia berbicara terus ke hati dan minda kita, mengajak kita berfikir dan jadi lebih baik. Perjalanan ini adalah tentang mencari tujuan hidup kita dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Setiap jiwa memulakan pelayaran rohani yang unik ini. Kita bermula sebagai hamba Allah, dengan fitrah sukan kebaikan. Al-Quran ingatkan kita tentang janji kita dengannya. Hidup ini jadinya satu siri pilihan dan pengalaman. Ini semua membentuk perkembangan rohani kita. Kita belajar, kita jatuh, kita bangun semula, sentiasa dengan harapan rahmat Allah. Perjalanan ini bukan mudah, tapi penuh dengan peluang untuk kita berkembang. Ia satu pencarian ketenangan jiwa, kebenaran, dan kejayaan abadi di akhirat. Jalan ini dilandasi iman, sabar, dan syukur. Indahnya Islam terletak pada panduannya yang lengkap untuk perjalanan ini. Ia tak biarkan kita terkapai-kapai tanpa arah. Melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad, salam dan selawat ke atas baginda, kita diberi peta jalan yang jelas. Peta jalan ini terangkan tanggung jawab kita, potensi kita, dan destinasi akhir kita. Ia ajar kita cara hidup seimbang, tunaikan tanggung jawab pada Allah dan pada ciptaannya. Panduan ini adalah rahmat, satu hadiah untuk semua manusia. Ia galakkan kita sentiasa cari ilmu dan perbaiki diri. Jadi, marilah kita tempuh perjalanan rohani ini dengan hati terbuka. Marilah kita lihat setiap saat sebagai peluang untuk berhubung dengan Allah. Al-Quran teman kita, guru kita, dan sumber kekuatan kita. Ia dedahkan rahasia hidup yang bertujuan dan tenang. Dengan faham mesejnya, kita boleh lalui jalan kita dengan yakin. Kita boleh usaha jadi versi terbaik diri kita, mencari keredaan Allah dalam semua yang kita buat. Perjalanan inilah intipati hidup kita. Satu kepulangan yang indah kepada pencipta kita. Surah Al-Insan, atau manusia, bawa kita kembali ke permulaan kita. Ia cerita tentang asal-usul manusia. Allah SWT ingatkan kita, ada masa dulu kita ini tiada apa-apa pun yang disebut-sebut. Kemudian, dari setitis air yang hina, Dia jadikan kita makhluk yang boleh mendengar dan melihat. Ini satu peringatan mendalam tentang permulaan kita yang sederhana. Ia tanamkan rasa kagum pada kuasa pencipta. Surah ini galakkan kita fikir sedalam-dalamnya tentang kewujudan kita. Ia buat kita renung tujuan dan tanggung jawab kita. Kita bukan ada di sini secara tak sengaja. Kita ciptaan yang dirancang oleh Al-Khaliq, Sang Pencipta. Surah ini kemudian gambarkan dengan indah ujian dan dugaan dalam hidup manusia. Kita dicipta untuk diuji. Adakah kita akan bersyukur atau kufur? Inilah soalan utamanya. Allah dah tunjukkan kita jalan yang terang. Tapi pilihan tetap di tangan kita. Kebebasan memilih ini datang dengan tanggung jawab yang besar. Surah Al-Insan tekankan ganjaran bagi mereka yang pilih kebaikan dan kesabaran. Ia gambarkan syurga dengan jelas, bagi semangat pada orang beriman untuk buat baik. Hidup ini medan ujian, siapkan kita untuk apa yang akan datang. Dalam surah Al-Insan, tema nikmat Allah yang tak terhingga sangat jelas. Dia beri kita rezeki, bimbing kita, dan bagi kita nikmat yang tak terkira. Cabaran yang kita hadapi pun boleh jadi rahmat tersembunyi, peluang untuk berkembang dan dekat dengannya. Surah ini sebut tentang minuman yang diberi kepada orang baik di syurga, minuman suci dari Tuhan mereka. Ini lambang kesucian dan ganjaran besar menanti mereka yang bersyukur. Ini berkait rapat dengan nama Allah Ar-Rahman, yang Maha Pemurah, yang rahmatnya meliputi segalanya. Kasih sayangnya nampak dalam penciptaan kita, panduan untuk kita, dan janji-janjinya. Kaitan dengan Al-Khaliq, Sang Pencipta, penting untuk faham surah ini. Dialah yang adakan kita dari tiada. Dia cipta kita dengan teliti dan ada tujuan. Ar-Rahman yang Maha Pemurah juga nyata sebab rahmatnya asas kewujudan kita dan peluang kita untuk selamat. Surah Al-Insan ajak kita kenal sifat-sifat Allah ini. Ia seru kita akui kita bergantung padanya. Ia gesa kita hidup bersyukur dan taat. Ingat dari mana kita datang dan ke mana kita akan pergi. Pemahaman ini bentuk seluruh cara kita pandang dunia. Surah At-Taubah, maksudnya taubat, adalah surah yang hebat dalam Al-Quran. Ia tekankan konsep penting kembali kepada Allah dengan bertaubat.
Surah ini ingatkan kita pintu keampunan sentiasa terbuka bagi mereka yang ikhlas. Ia tunjukkan betapa luasnya rahmat Allah dan kesediaannya untuk mengampunkan. Tak kira betapa besar dosa kita, taubat yang sungguh-sungguh boleh hapuskannya. Ini mesej harapan dan ketenangan untuk semua orang beriman. Ia galakkan kita jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Taubat yang sebenar melibatkan rasa menyesal, minta ampun, dan berazam tak ulang dosa itu. Surah ini juga jelaskan ciri-ciri orang beriman yang sejati. Ia bandingkan mereka dengan orang yang munafik atau tak ikhlas dalam iman. Orang beriman sejati ialah mereka yang berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Mereka jujur, tabah, dan utamakan Allah dan Rasul-Nya lebih dari segalanya. Surah At-Taubah seru kita untuk ikhlas dalam semua perbuatan dan niat kita. Ia beri amaran tentang berpura-pura dan hanya tunjuk iman di luaran. Kejujuran dalam hubungan kita dengan Allah sangat penting untuk ketenangan rohani kita dan penerimaan amalan kita. Pentingnya ikhlas ni memang tak boleh kita pandang ringan bila cakap pasal taubat. Allah tengok hati kita, bukan setakat perbuatan luaran kita. Taubat yang ikhlas datang dari lubuk hati, penuh penyesalan dan keinginan sebenar untuk berubah. Surah ini galakkan kita sentiasa periksa niat kita. Adakah kita cari keredaan Allah atau kita didorong oleh keuntungan dunia? Muhasabah diri ini penting untuk perkembangan rohani. Ia bantu kita bersihkan hati dan kuatkan hubungan kita dengan Pencipta. Taubat yang ikhlas bawa ketenangan jiwa dan semangat baru untuk buat baik. Surah At-Taubah dengan indah cerminkan sifat Allah At-Tawwab, yang maha penerima taubat, dan Al-Afu, yang maha pemaaf. At-Tawwab maksudnya Allah sentiasa berpaling kepada hambanya dengan rahmat, ajak mereka bertaubat dan terima taubat mereka. Al-Afu pula tunjukkan kemampuannya hapuskan dosa sepenuhnya, seolah-olah tak pernah berlaku. Nama-nama ini beri ketenangan yang sangat besar. Ia yakinkan kita keampunan Allah itu luas dan mudah dicapai. Surah ini bagi kita semangat untuk sentiasa kembali padanya, cari keampunan dan keredaannya, sebab kita tahu, Dia sedia mengampunkan. Surah Al-Muminun atau orang-orang beriman bermula dengan menyatakan orang-orang beriman sesungguhnya telah berjaya. Kemudian ia jelaskan satu persatu sifat-sifat orang beriman yang berjaya ini. Antara ciri utama yang disebut ialah khusyuk dalam solat atau khusyu'u. Maksudnya solat mereka bukan sekadar upacara, tapi hubungan yang mendalam dengan Allah. Mereka juga orang yang berpaling dari cakap-cakap dan perbuatan sia-sia. Sebaliknya, mereka tumpukan masa dan tenaga pada perkara yang bermanfaat dan diredai Allah. Sifat-sifat ni, sejujurnya, penting untuk naikkan darjat rohani dan capai kejayaan sebenar di dunia dan akhirat. Surah ini juga tekankan pentingnya menunaikan amanah dan janji. Amanah, atau sifat boleh dipercayai, adalah asas peribadi seorang mukmin. Ini termasuk amanah dengan Allah, macam tunaikan kewajipan agama, dan amanah dengan sesama manusia. Menepati janji juga ditekankan sebagai tanda seorang mukmin sejati. Selain itu, surah ini tekankan pentingnya jaga solat, jaga kehormatan diri, dan bayar zakat. Perbuatan-perbuatan ini jadi rangka amalan hidup seorang mukmin. Tunjukkan komitmen mereka pada perintah Allah dan kepedulian mereka pada masyarakat. Petunjuk Allah yang digambarkan dengan namanya Al-Hadi, pemberi petunjuk, adalah tema utama dalam surah Al-Muminun. Allah lah yang beri petunjuk kepada individu ke arah iman dan jalan kebaikan. Surah ini cerita kisah nabi-nabi terdahulu dan kaum mereka, tunjukkan macam mana Allah beri petunjuk kepada orang beriman dan macam mana mereka yang tolak petunjuk terima akibatnya. Ini jadi peringatan yang kejayaan sebenar hanya boleh dicapai dengan ikut petunjuk ilahi. Al-Hadi bimbing kita melalui wahyunya, melalui rasul-rasulnya, dan melalui fitrah baik yang dia letak dalam diri kita. Ciri-ciri yang disebut dalam surah Al-Muminun bukan sekadar angan-angan. Ia langkah praktikal untuk jadi mukmin yang berjaya. Ia perlukan usaha sedar, disiplin, dan keinginan ikhlas untuk redha Allah. Dengan berusaha amalkan sifat-sifat ini, khusyuk solat, jauhi perkara sia-sia, tunaikan amanah, dan tetap dalam ibadah, kita selarikan diri kita dengan petunjuk Allah. Perjalanan perbaiki diri ini, dengan bimbingan Al-Hadi, yang bawa kepada kejayaan mutlak, keredhaan Allah, dan nikmat syurga yang abadi. Surah ini sebenarnya macam pelan tindakan untuk hidup beriman dan berakhlak mulia. Al-Quran ni kitab yang sangat mendalam, dengan lapisan makna yang sentiasa buat kita kagum.
Ada ulama yang renungkan tentang susunan nombor surah-surah yang kita bincangkan Al-Insan, yaitu surah ke-76 At-Taubah, surah ke-9 dan Al-Muminun, surah ke-23. Walaupun tak ada bukti jelas dari Quran atau hadis tentang simbolik nombor tertentu, macam 7 campur 69 campur 23, jadi 99, sebagai satu jalan yang pasti, kita boleh sejujurnya cari keindahan bila kita fikirkan kaitan-kaitan ni. Nombor 99 ni sangat penting dalam Islam, sebab ia mewakili 99 nama-nama Allah yang indah. Al-Asmaul Husna, nama-nama ni rangkumkan sifat-sifatnya yang sempurna dan keagungannya. Jom kita tengok satu-satu. Nombor 7 selalu muncul dalam tradisi Islam, macam 7 petala langit, 7 lapis bumi, dan 7 kali tawaf keliling Kaabah. Ia boleh jadi simbol kesempurnaan atau lapisan-lapisan kefahaman rohani. Kalau kita cuba renungkan, kaitkan surah Al-Insan penciptaan manusia dan ujiannya, dengan peringkat awal mungkin diwakili oleh simbolik 7 farina untuk aspek asas kejadian dan tujuan kita. Ini tafsiran berbentuk renungan, bukan satu kenyataan yang tetap. Tujuannya nak cari inspirasi dari nombor, kalau ia boleh bawa kepada iman yang lebih mendalam. Macam tu juga, kalau kita tengok surah At-Taubah, yang fokus pada taubat dan ikhlas, tema-temanya penting dalam perjalanan seorang mukmin. Mungkin simbolik 69 boleh wakili perjuangan yang berterusan, proses kembali bertaubat, kitaran usaha manusia dan penerimaan ilahi. Nombor 69 sendiri terdiri dari 6 dan 9, nombor-nombor yang boleh ada pelbagai makna simbolik dalam tradisi renungan yang berbeza, selalunya berkaitan dengan keseimbangan anan atau peningkatan rohani. Sekali lagi, ini pasal cari renungan yang lembut, bukan makna yang tetap. Mesej utama tentang taubat tetap paling penting, tak kira apapun kaitan nombornya. Akhir sekali, surah Al-Muminun, yang tunjukkan ciri-ciri orang beriman, gambarkan kemuncak iman dalam tindakan. Simbolik 23 pula boleh wakili hasil dari perjalanan ni, manifestasi iman yang sejati. Bila nombor-nombor simbolik ni, 7, 69 dan 23, dicampurkan, memang jumlahnya 99. Ini boleh dilihat sebagai satu perjalanan yang indah, walaupun simbolik, yang merangkumi penciptaan kita, keperluan kita untuk bertaubat, dan cita-cita kita untuk jadi mukmin sejati. Semuanya memuncak kepada pengenalan dan pemahaman tentang Allah melalui 99 namanya. Renungan ni, sejujurnya, boleh tingkatkan penghargaan kita terhadap kaitan antara tema-tema Al-Quran. Al-Quran berkali-kali ajak kita renung alam semesta. Alam jagat raya ini sendiri tanda kebesaran Allah yang menakjubkan. Tengoklah langit, bintang-bintang, matahari dan bulan. Setiap jasad di langit bergerak ikut orbit yang tepat, bukti rekaan Al-Khaliq yang sempurna dan kuasa Al-Aziz yang maha perkasa. Luasnya angkasa lepas dengan galaksi-galaksi yang tak terjangkau di akal kita, patut buat kita rasa kagum. Renungan ini kuatkan tauhid, keesaan Allah. Ia buat kita nampak hasil kerja tangannya di mana-mana. Alam semesta isytiharkan keagungannya secara senyap, tapi sangat mendalam. Fikirkan keseimbangan yang rumit dalam ekosistem di bumi. Dari semut paling kecil hingga paus paling besar, setiap makhluk ada peranannya. Hujan yang turun, tumbuhan yang hidup, udara yang kita sedut, semuanya nikmat yang diarteliti oleh Ar-Razak, Maha Pemberi Rezeki. Surah Al-Insan sentuh pasal penciptaan kita. Alam semesta luaskan temani kepada semua benda di sekeliling kita. Tanda-tanda ni bukan untuk saintis kaji saja. Ia untuk setiap manusia renungkan. Ia jadi peringatan berterusan tentang pencipta dan pemelihara kita. Renungan ini bantu dalamkan iman kita, atau iman. Pergantian siang dan malam, musim-musim, kitaran hidup tumbuhan, semua ni keajaiban yang selalu kita tak endahkan. Allah SWT tarik perhatian kita kepada fenomena-fenomena ni dalam Al-Quran. Dia bertanya, tidakkah mereka perhatikan unta, bagaimana ia diciptakan? Dan langit, bagaimana ia ditinggikan? Ini jemputan untuk guna akal dan panca indera kita untuk kenal Yang Maha Esa. Alam semesta ni, macam buku terbuka, penuh dengan ayat-ayat kuasa dan hikmah Allah. Setiap penemuan kita tentang alam semesta patut tambah rasa rendah diri dan penghargaan kita pada pencipta. Break time 3.5. Jadi jom kita jadikan tabiat untuk perhati dan renung dunia sekeliling kita. Biarlah indahnya matahari terbenam, rumitnya sekuntum bunga, atau luasnya langit malam, bawa kita faham Allah dengan lebih mendalam. Renungan ni sebenarnya satu ibadah.
Ia kuatkan kepercayaan kita pada keesaannya dan sifat-sifatnya yang agung. Alam semesta ni bukti kewujudannya dan penguasaannya atas segalanya yang berterusan dan tak boleh disangkal. Hubungan dengan alam semula jadi dan alam semesta ni boleh bawa ketenangan yang mendalam dan kuatkan teras rohani kita. Bimbing kita kembali kepadanya. Perjalanan melalui surah Al-Insan, At-Taubah, dan Al-Mu'minun beri pengajaran yang mendalam. Tak cukup sekadar baca atau faham surah-surah ni. Manfaat sebenar datang bila kita usaha hidup ikut ajaran-ajarannya. Kita mesti ingat asal-usul kita yang sederhana dan nikmat Allah, macam yang ditekankan dalam Al-Insan. Kita mesti amalkan taubat yang ikhlas, tahu Allah itu At-Tawwab dan Al-Afu, macam yang diajar dalam At-Taubah. Dan kita mesti pupuk sifat-sifat mukmin yang berjaya, rendah diri, amanah, dan tabah, macam yang dijelaskan dalam Al-Mu'minun di bawah bimbingan Al-Hadi. Macam inilah Al-Quran ubah hidup kita. Masukkan Asmaul Husna, 99 nama Allah yang indah, dalam kehidupan harian kita pun sama penting. Bila kita faham Al-Khaliq, kita hargai ciptaan. Bila kita ingat Ar-Rahman, kita rasa rahmatnya. Menyeru Allah dengan nama-namanya dalam doa kita, atau doa, jadikan hubungan kita dengannya lebih pribadi. Renungkan nama-nama ni, bantu kita serapkan sifat-sifatnya dalam diri. Ini pula akan pengaruhi pribadi dan tindakan kita. Contohnya, bila tahu Allah itu Al-Basir yang maha melihat, kita jadi lebih jaga tingkah laku kita, walaupun bersendirian. Ini cara praktikal untuk tingkatkan takwa kita, atau kesedaran tentang Allah. Kaitan simbolik, 7 campur 69 campur 23, jadi 99 tu, walaupun cuma tafsiran renungan, boleh bagi kita semangat. Ia boleh jadi peringatan tentang jalan rohani yang menyeluruh. Satu jalan yang bermula dengan faham penciptaan kita, lalui taubat dan penyucian diri, dan berakhir dengan menghayati iman yang sejati. Perjalanan ini terangkum indah dalam sifat-sifat Allah yang lengkap yang ada dalam 99 namanya. Biarlah ini jadi inspirasi untuk kita terus belajar, renung, dan berkembang dalam iman kita. Matlamatnya bukan sekadar ilmu, tapi perubahan hati dan jiwa. Jadi, jom kita buat azam yang ikhlas hari ini. Jom kita usaha amalkan ajaran surah-surah mulia ni dalam pergaulan harian dan ibadah pribadi kita. Jom kita jadikan Asmaul Husna sumber inspirasi, ketenangan, dan panduan dalam hidup kita. Dengan buat macam ni, kita bukan saja perkaya perjalanan rohani kita sendiri, tapi juga jadi cahaya penunjuk untuk orang lain. Semoga Allah SWT beri kita kefahaman, kekuatan, dan keikhlasan untuk hidup ikut kitabnya, dan sentiasa dekat dengannya melalui nama-namanya yang indah. Amin. Meneroka perjalanan insan, taubat, dan mukmin. Hubungan surah Al-Insan, At-Taubah, dan Al-Mu'minun dengan 99 Asmaul Husna. Selamat datang ke blog ini. Al-Quran adalah panduan hidup yang penuh hikmah. Dan dalam entry ini, kita akan menyelami 3 surah yang membawa kita melalui perjalanan rohani manusia. Surah Al-Insan, Surah Taubah, Siman, dan Surah Al-Mu'minun. Ketiga-tiga surah ini mengaitkan tema insan, taubat, kembali kepada Allah, dan mukmin orang beriman dengan kebesaran Allah melalui 99 Asmaul Husna, nama-nama indah Allah. Kita juga akan meneroka nombor tafsiran simbolik 7 plus 69 plus 23 99 yang menghubungkan surah-surah ini dengan Asmaul Husna, serta bagaimana tema kosmesta menerangkan semua unsur ini. Dengan bahasa yang jelas dan struktur yang teratur, marilah kita memulakan perjalanan ini dengan penuh kesyukuran kepada Allah, Tuhan sekalian alam. 1. Surah Al-Insan, penciptaan insan dan ujian kehidupan. Surah Al-Insan, surah ke-76 dalam Al-Quran, membuka perbincangan dengan ayat yang mendalam tentang asal-usul manusia. Teks Arab, Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkuran. Inna khalana nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Terjemahan, bukankah telah berlalu kepada manusia suatu masa dari zaman yang ia belum menjadi sesuatu yang bercampur dan melihat. Al-Insan 26:2. Perincian dan tafsir. Tema insan. Ayat ini menekankan asal-usul manusia yang sederhana, dari setitis mani yang bercampur. Ini mengingatkan kita betapa kecilnya manusia di hadapan kebesaran Allah, tetapi Allah menganugerahkan deria, pendengaran, penglihatan, dan akal untuk menghadapi ujian hidup. Menurut tafsir Ibnu Katsir, nutfatin amsyajin merujuk kepada campuran sperma dan ovum, menunjukkan keajaiban penciptaan Allah.
Ujian kehidupan, frasa Naphtalihi kami mengujinya, menjelaskan bahwa kehidupan adalah medan ujian. Manusia diberi kebebasan untuk memilih antara keimanan, menjadi mukmin, atau kekufuran. Pilihan ini menentukan sama ada mereka akan mendapat ganjaran syurga atau azab. Mukmin dalam surah, ayat-ayat berikutnya, 26-10, menggambarkan mukmin sebagai mereka yang menunaikan nazar mereka. Memberi makan kepada fakir miskin, yatim dan tawanan tanpa mengharapkan balasan duniawi. Hanya kerana kami mengharapkan wajah Allah. 29. Digambarkan menerima syurga ganjaran dengan cawan dari perak dan piala yang jernih. 19. Mencerminkan keindahan kosmik. Kaitan dengan kosmos. Walaupun surah ini tidak menyebut langit dan bumi secara langsung, penciptaan insan adalah sebahagian daripada ciptaan Allah yang luas. Mukmin yang merenung asal-usul mereka akan melihat hubungan dengan alam semesta, seperti yang disebut dalam ayat lain. Contohnya surah Fusilat, bab 53. Kami akan melihat tanda-tanda kami di ufuk dan dalam diri mereka sendiri. Asmaul Husna yang tercermin. Al-Khaliqta, menciptakan insan dari nutfah. Al-Musawir, pemberi rupa, membentuk manusia dengan sempurna. Ar-Rahman, Maha Pengasih, memberi ganjaran syurga kepada mukmin. 26-22. As-Sami, Maha Mendengar, dan Al-Basir, Maha Melihat, memberi manusia deria untuk memahami tanda-tanda Allah. Pengajaran surah Al-Insan mengajak kita merenung asal-usul kita sebagai insan, menyadari ujian kehidupan, dan berusaha menjadi mukmin yang lulus ujian dengan amal soleh. Ini menghubungkan kita dengan sifat-sifat Allah seperti Al-Khaliq dan Ar-Rahman, serta mengingatkan kita bahwa kita adalah sebahagian daripada ciptaan kosmik Allah. Surah At-Taubah, Surah Semiman, kuasa taubat dan keikhlasan mukmin. Surah At-Taubah, Surah ke-9, adalah surah yang tegas tetapi penuh harapan, menekankan pentingnya taubat dan keimanan sejati. Ayat yang menonjol ialah teks Arab, At-Taibun al-Abidun al-Hamidun as-Saihun, Al-Raki'un as-Sajidun al-Amirun bil-Malabun. As-Saihun al-Raki'un as-Sajidun al-Amirun bil-Malabun. Orang-orang yang bertaubat, yang beribadah, yang memuji, yang mengembara di jalan Allah, yang rukuk, yang sujud, yang menyuruh berbuat kebaikan dan melarang kejahatan, serta memelihara hukum-hukum satu Allah. Perincian dan tafsir. Tema taubat. Ayat ini menggariskan at-taibun, orang-orang yang bertaubat sebagai ciri utama mukmin. Taubat adalah proses kembali kepada Allah dengan penyesalan dan tekad untuk memperbaiki diri. Menurut tafsir Al-Jalalain, taubat dalam ayat ini merujuk kepada mereka yang meninggalkan dosa dan memperbaharui komitmen kepada Allah. Mukmin. Surah ini membezakan mukmin sejati daripada munafik, menekankan keikhlasan dalam beribadah, berjihad, dan menegakkan keadilan. Mukmin yang bertaubat menunjukkan komitmen mereka melalui perbuatan, seperti menyuruh kebaikan dan melarang kemungkaran. Insan. Ayat lain seperti Sima Sa'umbat menyatakan, Alam yalamu annallaha huwa yakbalut taubataan ibadihi. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hambanya? Ini menunjukkan bahwa setiap insan diberi peluang untuk bertaubat, menunjukkan rahmat Allah yang luas. Kaitan dengan kosmos. Surah ini menyebut Allah sebagai Rabbus Samawati wal Ard, Tuhan langit dan bumi, It Soul Scripts Milno, menghubungkan taubat dengan kesadaran akan kekuasaan Allah atas alam semesta. Mukmin yang sadar bahwa Allah menguasai seluruh ciptaan, dari langit hingga bumi. Asmaul Husna yang tercermin, At-Tawwab penerima taubat. Menerima taubat hamba yang kembali kepadanya. Al-Afuun, mengampuni dosa-dosa mukmin yang bertaubat. Ar-Rahim, Maha Penyayang, menjanjikan syurga kepada mukmin yang ikhlas. Pengajaran surah At-Taubah mengingatkan kita bahwa taubat adalah pintu rahmat Allah yang sentiasa terbuka. Mukmin sejati adalah mereka yang bertaubat dengan ikhlas, menjalankan ibadah, dan menegakkan keadilan, sambil menyadari kekuasaan Allah atas kosmos. Ini menghubungkan kita dengan sifat-sifat Allah seperti At-Tawwab dan Al-Afu. 1. Surah Al-Muminun, ciri-ciri mukmin yang berjaya. Surah Al-Muminun, surah ke-23, membuka dengan janji yang memberi inspirasi kepada setiap mukmin. Teks Arab, Qad aflahal mu'minun, alladhina hum fi salatihim khashi'un. Terjemahan, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam solat, luars dan tipian. Perincian dan tafsir.
Tema mukmin, ayat-ayat 111 menyenaraikan sifat-sifat mukmin yang berjaya, khusyuk dalam solat, mengelak perkara sia-sia, memberi zakat, menjaga kemaluan, memelihara amanah dan janji. Menurut tafsir Ibnu Katsir, mukmin ini adalah mereka yang mencapai kejayaan sejati kerana menyelaraskan hidup mereka dengan perintah Allah. Insan, mukmin adalah insan yang memilih jalan keimanan, menggunakan akal dan deria mereka untuk mematuhi Allah. Mereka membezakan diri daripada manusia lain yang mungkin lalai atau sesat. Taubat. Walaupun taubat tidak disebut secara eksplisit, sifat-sifat mukmin seperti menjaga hukum Allah. Sifat proses taubat berterusan, yaitu mengelakkan dosa dan kembali kepada Allah setiap kali tergelincir. Kaitan dengan kosmos, ayat-ayat seperti 2 Tiber 10-22 menyebut, Walaqad khalaqna fawqakum sab'a taraik. Terjemahan, dan sesungguhnya kami telah menciptakan 7 petala langit di atas kamu. Ini menggambarkan ciptaan langit, hujan, dan bumi sebagai tanda-tanda bagi mukmin, menggalakkan renungan terhadap kebesaran Allah di alam semesta. Asmaul Husna yang tercermin, Al-Hadi Maha Pemberi Petunjuk, membimbing mukmin ke jalan yang lurus. Ar-Raqib mengawasi perbuatan mukmin untuk memberi ganjaran. Al-Warith, mukmin menjadi pewaris syurga. Tul 11. Pengajaran surah Al-Muminun memberikan duan praktikal untuk insan menjadi mukmin sejati. Dengan khusyuk dalam ibadah dan memelihara amanah, mukmin mencapai kejayaan rohani. Renungan terhadap ciptaan kosmik seperti langit dan bumi menguatkan keimanan mereka, menghubungkan mereka dengan sifat-sifat Allah seperti Al-Hadi dan Ar-Raqib. 1. Tafsiran simbolik. 7 plus 6 9 plus 23 99 dan hubungan dengan Asmaul Husna. Anda menyebut nama 923 yang dipecahkan kepada 769 plus 23 99 dan mengaitkannya dengan 99 Asmaul Husna. Secara matematik, nombor surah 26 plus 9 plus 23 108 tidak menghasilkan 99. Jadi kami menganggap ini adalah tafsiran simbolik. Berikut adalah perincian yang jelas. 7. Mungkin merujuk kepada 7 ayat surah Al-Fatihah jika Anda awalnya merujuk surah 1 kerana Anda menyebut surah 1 dalam soalan pertama. 7 petala langit yang disebut dalam surah Al-Muminun, 23 dan surah lain seperti surah Al-Mulk Mutan Surat 3. Ini melambangkan kesempurnaan ciptaan kosmik Allah. 9. Mungkin merujuk kepada surah Al-Haqqah 69 yang mengkaji hari kiamat dan tanda-tanda kosmik seperti kehancuran alam. Contohnya 6 tentang kaum Ad. Surah ini selari dengan tema kosmos yang Anda sebutkan. 23 merujuk kepada surah Al-Muminun yang menekankan sifat-sifat mukmin. Jumlah 9 melambangkan 9 Asmaul Husna, menunjukkan bahwa memahami surah-surah ini atau tema-tema yang berkaitan membawa kita kepada penghayatan sifat-sifat Allah. Mengapa 99 Asmaul Husna? Hadis Sahih Bukhari dan Muslim menyatakan, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1, sesiapa yang menghafal dan menghayatinya akan masuk syurga. Ketiga-tiga surah ini melalui tema insan, taubat dan mukmin, mengajak kita mengenali sifat-sifat Allah seperti Al-Khaliq pencipta, At-Tawwab penerima taubat, dan Al-Hadi pemberi petunjuk. Tafsiran simbolik 7 plus 69 plus 23 99 mungkin mencerminkan perjalanan rohani dari kesempurnaan ciptaan melalui kesadaran akan kiamat dan taubat hingga kejayaan mukmin yang semuanya membawa kepada penghayatan Asmaul Husna. Nota tentang numerik secara matematik 26 plus 9 plus 23 108 bukan 99. Tafsiran 7 plus 69 plus 23 mungkin merupakan cara kreatif atau simbolik untuk menghubungkan nombor surah atau tema lain seperti surah Al-Haqqah dengan Asmaul Husna. Dalam tradisi Islam, numerologi seperti sistem abjad kadang-kadang digunakan, tetapi tidak ada bukti langsung dalam Al-Quran atau hadis yang menghubungkan nombor surah dengan Asmaul Husna melalui cara ini. Oleh itu, tafsiran ini dianggap sebagai pendekatan simbolik pribadi. 1. Tema kosmos, insan dan mukmin dalam alam semesta. Tema kosmos alam semesta yang Anda sebutkan adalah elemen penting yang menerangkan surah-surah ini. Surah Al-Insan, penciptaan insan daripada nutfah adalah sebahagian daripada ciptaan kosmik Allah. Ganjaran syurga, 26:22, menggunakan image kosmik seperti cawan dari perak dan pakaian sutera hijau, mencerminkan keindahan alam ciptaan. Surah At-Taubah, ayat seperti 9 menyebut Allah sebagai Tuhan langit dan bumi, menghubungkan taubat dengan kesadaran akan kekuasaan Allah atas kosmos. Surah Al-Muminun,
Ayat 11-2 menggambarkan ciptaan 7 petala langit, hujan dan bumi sebagai tanda-tanda untuk mukmin. Ini menggalakkan merenung kebesaran Allah dalam alam semesta. Integrasi, mukmin yang bertaubat dan menyadari asal-usul mereka sebagai insan, melihat diri mereka sebagai sebahagian daripada ciptaan kosmik Allah. Ini selari dengan ayat seperti surah Ali Imran, 3:94. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yang mengingati Allah sambil berdiri, duduk, dan berbaring. 1. Hubungan dengan sembilan Asmaul Husna. Mengapa dan bagaimana? Mengapa Asmaul Husna? Asmaul Husna, 9 nama-nama indah Allah, merangkumi sifat-sifat Allah yang sempurna, dari kekuasaan hingga rahmat. Ketiga-tiga surah ini menggambarkan perjalanan insan menuju keimanan, yang membawa mereka lebih dekat kepada sifat-sifat Allah. Surah Al-Insan menunjukkan penciptaan dan ujian, Al-Khali Ar-Rahman. Surah At-Taubah menekankan taubat dan keampunan, Al-Afu. Surah Al-Muminun menggariskan petunjuk dan kejayaan mukmin, Al-Hadi Ar-Rakib. Jumlah 99 melambangkan kelengkapan sifat Allah, dan mukmin yang memahami surah-surah ini menghayati nama-nama ini melalui perbuatan dan renungan mereka. Bagaimana hubungan ini terjalin? Insan melalui kesadaran akan penciptaan mereka, dia, manusia mengenali Al-Khaliq, Al-Bari, dan Al-Musawir. Taubat, dengan bertaubat, mereka menghampiri At-Tawwab, Al-Afu, dan Al-Ghafur. Mukmin, dengan menjadi mukmin yang khusyuk, 23:11, mereka dipimpin oleh Al-Hadi, diawasi oleh Ar-Rakib, dan dijanjikan syurga oleh Al-Warith. Kosmos, renungan terhadap ciptaan seperti langit, bumi, dan nutfah, membawa mukmin kepada sifat-sifat Allah seperti Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam, dan Al-Alim, Maha Mengetahui. 2. Kesimpulan, perjalanan rohani menuju Allah, Surah Al-Insan, At-Taubah, dan Al-Muminun, membentuk sebuah perjalanan rohani yang lengkap. Surah Al-Insan mengingatkan kita tentang asal-usul insan dan ujian kehidupan, mendorong kita menjadi mukmin yang lulus ujian dengan amal soleh. Surah At-Taubah menunjukkan bahwa taubat adalah pintu rahmat Allah, membolehkan insan kembali kepadanya dan menjadi mukmin sejati. Surah Al-Muminun memberikan panduan praktikal untuk mukmin mencapai kejayaan melalui khusyuk, zakat, dan amanah. Kosmos, ketiga-tiga surah mengaitkan insan dengan alam semesta, menggalakkan renungan terhadap tanda-tanda Allah seperti langit dan bumi. Asmaul Husna, tafsiran simbolik 7+6+9+23+99, menghubungkan surah-surah ini dengan 9 nama-nama indah Allah, melambangkan perjalanan insan untuk mengenali Allah melalui penciptaan, taubat, dan keimanan. Seruan untuk pembaca, bacalah surah-surah ini dengan penuh kesadaran, renungkan asal-usul Anda, bertaubatlah dengan ikhlas, dan berusahalah menjadi mukmin yang khusyuk. Alam semesta adalah cerminan kebesaran Allah. Marilah kita menghayati Asmaul Husna dalam setiap langkah hidup kita. Catatan penutup, untuk mendalami lagi, baca tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Al-Jalalain. Hafal beberapa Asmaul Husna seperti Al-Khaliq, At-Tawwab, dan Al-Hadi, dan merenungkan bagaimana sifat-sifat ini terapar dalam hidup Anda. Komen di bawah. Adakah Anda menemui hubungan lain antara surah-surah ini? Bagikan pandangan atau pengalaman Anda dalam menghayati Al-Quran. Nota penjelasan format Blogspot. Entry ini dalam gaya blog yang menarik, informatif, dan mudah dibaca, dengan subtajuk, ayat-ayat Quran, terjemahan, tafsir ringkas, dan pengajaran, seolah-olah bab dalam buku. Bahasa Melayu digunakan dengan jelas untuk pembaca umum. Kejelasan maksimum. Saya memastikan setiap tema, insan, taubat, mukmin, kosmos, Asmaul Husna, dijelaskan dengan terperinci, menggunakan bahasa yang mudah difahami, dan mengelakkan istilah teknikal yang rumit. Kandungan penuh, semua aspek soalan Anda disertakan. Analisis surah, hubungan dengan Asmaul Husna, tafsir simbolik 7+6+9+29, dan kaitan dengan kosmos. Isu numerik, saya menganggap 7+6+9+23+99 sebagai tafsiran simbolik, dengan kemungkinan rujukan kepada surah Al-Fatihah 7 ayat, surah Al-Haqqah 69, dan surah Al-Muminun 23. Kerana 26+9+23 Ladasawal pesan memulakan perjalanan Tauhid, meneroka surah-surah Al-Quran dan Smi'oznan Asmaul Husna. Selamat datang ke perjalanan rohani ini. Al-Quran adalah kitab suci yang bukan sahaja membimbing kita kepada kebenaran, tetapi juga mengajak kita merenung keesaan Allahid melalui ayat-ayatnya yang penuh hikmah. Dalam bab pembukaan ini, kita akan meneroka 6 surah penting dalam Al-Quran. Al-Muminun, surah 3, Al-Munafiqun, surah ke-63,
Al-Insan, Al-Kafirun, Surah ke-10, An-Nas, Surah 12, dan Atrah Taubah. Dan Atrah, Taubah surah-surah ini membawa kita melalui perjalanan insan, manusia. Sifat-sifat mukmin, orang beriman. Peringatan terhadap munafik, orang munafik, dan kafir, orang kafir. Serta pentingnya taubat, kembali kepada Allah. Kita juga akan melihat bagaimana surah-surah ini mengukuhkan struktur Tauhid Quran, menghubungkan kita dengan sembilan asmusna, nama-nama indah Allah, melalui zikir, dan mengaitkan insan dengan kosmos, alam semesta. Lebih menarik lagi, kita akan meneroka tafsiran simbolik nombor 7923, yang dipecahkan kepada 7 plus 69 plus 2399, melambangkan Asmaul Husna dan peranan zikir dalam memperkuat Tauhid. Bab ini bertujuan untuk menetapkan asas bagi pemahaman kita tentang bagaimana Al-Quran membimbing insan menuju keimanan sejati, dengan renungan terhadap ciptaan Allah yang luas. Marilah kita mulakan dengan penuh kesyukuran kepada Allah, Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Safar Tingatu, pengenalan kepada surah-surah dan tema Tauhid Al-Quran adalah wahyu yang merangkumi pelbagai aspek kehidupan, daripada pencipta insan hingga panduan untuk menjadi mukmin yang berjaya. 6 surah yang kita teroka dalam bab ini, Al-Muminun, Al-Munafikun, Al-Insan, Al-Kafirun, An-Nas, dan At-Taubah, mewakili dimensi berbeza dalam perjalanan rohani insan menuju Tauhid. Berikut adalah gambaran ringkas setiap surah dan peranannya dalam struktur Tauhid. Surah Al-Muminun menggariskan sifat-sifat mukmin sejati yang berjaya melalui ibadah, akhlak mulia, dan renungan terhadap ciptaan kosmik Allah, seperti 7 petala langit. Surah Al-Munafikun memberi peringatan terhadap kemunafikan yang melemahkan tauhid dan menyeru kepada keikhlasan dalam keimanan. Surah Al-Insan menceritakan asal-usul insan dari setitis mani, ujian kehidupan, dan ganjaran syurga bagi mukmin yang setia kepada tauhid. Surah Al-Kafirun menegaskan tauhid dengan menolak syirik dan kekufuran, membezakan iman sejati daripada kepercayaan yang salah. Surah An-Nas mengajarkan tauhid praktikal melalui doa perlindungan kepada Allah, Tuhan manusia, dari Tuhan syaitan. Surah At-Taubah, menekankan taubat sebagai jalan kembali kepada Allah, mengukuhkan tauhid melalui keikhlasan dan perjuangan mukmin. Surah-surah ini, walaupun berbeza dalam fokus, bersatu dalam misi untuk membimbing insan kepada pengakuan keesaan Allah, Al-Wahid Al-Ahad, melalui keimanan, taubat, dan kesedaran akan ciptaannya. 1-2 struktur tauhid dalam Al-Quran. Tauhid adalah inti ajaran Islam, yaitu keimanan kepada keesaan Allah dalam zat, sifat, dan perbuatannya. Al-Quran membentuk struktur tauhid melalui pelbagai cara. Penciptaan insan menyedarkan manusia tentang asal-usul mereka dan hubungan mereka dengan Allah sebagai pencipta. Ibadah, mukmin, mengarahkan insan untuk menyembah Allah sahaja melalui solat, zakat, dan akhlak mulia, mencerminkan sifat Al-Hadi, pemberi petunjuk. Peringatan, munafik dan kafir, menjaga keikhlasan tauhid dengan mengelak kemunafikan dan menolak syirik, selari dengan Al-Alim, Maha Mengetahui, dan Al-Qudus, Maha Suci. Taubat, menawarkan jalannya kembali kepada Allah melalui rahmat Al-Afu. Kosmos, mengajak renungan terhadap ciptaan seperti langit dan bumi, yang mengukuhkan keimanan kepada Rabbul Alamin. Surah-surah ini membentuk rangka kerja tauhid yang lengkap, membimbing insan dari penciptaan kepada keimanan dan dari kesesatan kepada taubat. Surah dan tema-tema utama. Mari kita lihat dengan lebih dekat bagaimana setiap surah menyumbang kepada struktur tauhid dengan fokus pada tema insan, mukmin, munafik, kafir, taubat, dan kosmos. Surah Al-Muminun, mukmin sejati dan tanda-tanda kosmik. Teks utama, Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Terjemahan, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam solat. 2 Al-Mukminin. Tema mukmin, ayat 1-11 menyenaraikan ciri-ciri mukmin yang berjaya. Khusyuk dalam solat, mengelak perkara sia-sia, memberi zakat, menjaga kemaluan, dan memelihara amanah. Ini adalah panduan praktikal untuk insan menjadi mukmin sejati. Insan, mukmin adalah insan yang memilih tauhid, menggunakan akal dan daya mereka untuk mematuhi Allah. Kosmos, ayat 11-22 menyebut, Walaqad khalaqna fawqakum sab'a taraik. Terjemahan, dan sesungguhnya kami telah menciptakan 7 petala langit di atas kamu. Ini mengajak mukmin merenung ciptaan kosmik Allah untuk mengukuhkan keimanan.
Asmaul Husna, Al-Hadi membimbing mukmin ke jalan lurus. Ar-Raqib mengawasi perbuatan mereka. Al-Warith, mukmin menjadi pewaris syurga. 2:11. Pengajaran, surah ini mengajarkan bahwa tauhid sejati tercermin dalam keimanan dan amal mukmin yang diperkuat melalui renungan terhadap ciptaan Allah. Surah Al-Munafikun, surah Fikun, peringatan terhadap kemunafikan. Teks utama, "Idza ja'akal munafiqun, qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu illah, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun." Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, "Kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasul Allah." Allah mengetahui bahwa engkau adalah Rasulnya, tetapi Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik. Tema munafik. Surah ini mendedahkan sifat orang munafik yang berpura-pura beriman, tetapi hati mereka menolak tauhid. Ini adalah amaran untuk menjaga keikhlasan. Insan orang munafik adalah insan yang gagal mengamalkan tauhid sejati, berbeza dengan mukmin yang ikhlas. Kosmos. Ayat seperti 63:10 mengingatkan tentang sifat sementara dunia, sebahagian daripada ciptaan kosmik Allah. Asmaul Husna Al-Alim, mengetahui kebohongan munafik. Al-Hakim, mengatur hukuman bagi kemunafikan. Al-Melihat perbuatan tersembunyi. Pengajaran, surah ini memberi insan untuk mengelak kemunafikan dan mengukuhkan tauhid dengan keikhlasan. 1:3 Surah Al-Insan, penciptaan insan dan ujian tauhid. Teks utama, "Hal ata 'alal insani hinun minad dahr, lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqna min nutfatin amshajin nabtalihi, faja'alnahu sami'an basira." Terjemahan, bukankah telah berlalu kepada manusia suatu masa dari zaman yang ia belum menjadi sesuatu yang bercampur dan melihat? Al-Insan, Taitzdudutwi. Tema insan. Ayat ini menekankan asal-usul insan yang sederhana dan ujian kehidupan untuk memilih tauhid. Mukmin. Ayat 5-10 menggambarkan mukmin yang menunaikan nazar dan memberi makan kepada fakir miskin, mencerminkan keimanan mereka kepada Allah. Kosmos. Penciptaan insan adalah sebahagian daripada ciptaan kosmik Allah, dengan image syurga 26:22, menyerupai keindahan alam semesta. Asmaul Husna, Al-Khaliq, pencipta insan. Ar-Rahman, memberi ganjaran syurga. As-Sami, Al-Basir, memberi deria kepada insan. Pengajaran, surah ini mengingatkan insan tentang ujian tauhid dan ganjaran bagi mukmin yang setia. 1:4 Surah Al-Kafirun, Funtian, penegasan tauhid terhadap kekufuran. Teks utama, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Terjemahan, katakanlah, wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Al-Kafirun 1:2. Tema kafir. Surah ini menegaskan tauhid dengan menolak syirik dan kekufuran. Insan dan mukmin, mengingatkan insan untuk memilih tauhid sejati seperti mukmin, menolak kepercayaan yang salah. Kosmos, penegasan tauhid menghubungkan insan dengan Allah sebagai Tuhan alam semesta. Asmaul Husna, Al-Wahid Al-Ahad, keesaan Allah. Al-Qudus, maha suci daripada syirik. Pengajaran, surah ini mengukuhkan tauhid dengan menegaskan keesaan Allah dan menolak kekufuran. 1:5 Surah An-Nas, Surah 16, perlindungan melalui tauhid. Teks utama, "Qul a'udzu birabbin nasi malikin nas ilahin nas." Terjemahkanlah, aku berlindung dengan Tuhan manusia, Raja manusia, Ilah manusia. An-Nas, Regu 12:3. Tema insan. Surah ini mengajak insan mencari perlindungan dengan Allah daripada syaitan. Mukmin mengamalkan tauhid melalui doa ini, menjaga iman mereka. Kosmos. Frasa Rabbun Nas menghubungkan insan dengan Allah sebagai pencipta alam. Asmaul Husna, Ar-Rabb, Tuhan pemelihara, Al-Malik Maharaja, Al-Ilah, satu-satunya yang layak disembah. Pengajaran, surah ini mengajarkan tauhid praktikal melalui perlindungan kepada Allah. 1:3 Surah At-Taubah, Taubat dan Tauhid. Teks utama, At-Taibun Al-Abidun Al-Hamidun As-Saihun Al-Raki'un As-Sajidun. Terjemahan, orang-orang yang bertaubat, yang beribadah, yang memuji, Allah yang mengharap. Tema taubat. Taubat adalah jalan kembali kepada Allah, mengukuhkan tauhid. Mukmin yang bertaubat menunjukkan keikhlasan dalam ibadah. Kosmos. Ayat 9-11 menyebut Allah sebagai Tuhan langit dan bumi. Asmaul Husna. At-Tawwab, menerima taubat. Al-Afu, maha pengampun. Ar-Rahim, menjanjikan syurga.
Pengajaran, surah ini mengajak insan bertaubat untuk mengukuhkan tauhid. Sarpar tafsiran simbolik. 72693 Nombor 769 yang ditafsirkan sebagai 769 Asmaul Husna dan hubungan dengan zikir. Secara matematik, jumlah nombor surah 23 plus 63 plus 26 plus 109 plus 116 394 tidak menghasilkan 99. Jadi ini adalah tafsiran simbolik. 7 merujuk kepada 7 ayat surah Al-Fatihah yang mengukuhkan tauhid dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atau 7 petala langit, Al-Muminun 23:11, melambangkan ciptaan kosmik. 6 merujuk kepada surah Al-Haqqah 6 yang mengkaji kiamat dan tanda-tanda kosmik, mengingatkan insan tentang akibat menolak tauhid. 23 merujuk kepada surah Al-Muminun yang menekan mukmin. Jumlah 99 melambangkan 99 Asmaul Husna, menunjukkan bahwa zikir nama-nama Allah menghubungkan insan dengan tauhid. Sarpol 5 zikir Asmaul Husna dan struktur tauhid. Zikir 99 Asmaul Husna adalah amalan rohani yang mengukuhkan tauhid. Surah-surah ini mencerminkan nama-nama seperti Al-Wahid, At-Tawwab, Al-Hadi, dan Al-Khaliq, membimbing insan melalui penciptaan, taubat, dan keimanan. Struktur tauhid Quran terbentuk melalui penciptaan dan ujian, Al-Insan, keimanan dan keikhlasan, Al-Muminun At-Taubah, peringatan terhadap kemunafikan dan kekufuran, Al-Munafikun, Al-Kafirun, perlindungan melalui tauhid, An-Nas. Sarupakan bab 1. Bab ini memperkenalkan perjalanan tauhid melalui 6 surah yang mengandungi peranan insan, mukmin, munafik, kafir, dan taubat. Tema kosmos menghubungkan kita dengan ciptaan Allah, manakala zikir 99 Asmaul Husna mengukuhkan keimanan kita. Tafsiran 7 plus 69 23 welas 99 melambangkan kesempurnaan tauhid melalui renungan terhadap ciptaan, kiamat, dan keimanan. Seruan untuk pembaca, renungkan surah-surah ini dan amalkan zikir Asmaul Husna. Dalam bab-bab seterusnya, kita akan mendalami setiap surah dengan lebih terperinci. Komen di bawah. Bagikan pandangan Anda tentang tauhid dan Asmaul Husna. Nota penjelasan format bab 1. Kandungan disusun sebagai bab pembukaan buku dalam gaya blogspot, dengan pengenalan, analisis ringkas setiap surah, dan penjelasan simbolik 76923. Bahasa Melayu digunakan dengan jelas untuk pembaca umum. Kejelasan maksimum, penjelasan terperinci, terstruktur, dan mudah difahami, merangkumi semua tema insan, mukmin, munafik, kafir, kosmos, Asmaul Husna. Tafsiran numerik, 7 plus 9 dianggap simbolik, dengan rujukan kepada Al-Fatihah, Al-Haqqah 669, dan Al-Muminun 23. Bab 2. Mendalami surah-surah tauhid, perjalanan insan, mukmin, dan taubat dalam Al-Quran. Selamat kembali ke perjalanan rohani kita. Dalam bab 1, kita telah memperkenalkan 6 surah penting dalam Al-Quran. Al-Muminun, Al-Munafikun, Al-Insan, Al-Fiun, Al-Kafirun 109, dan Taublas dan At-Taubah, yang membentuk struktur Tauhid Quran. Kita telah melihat bagaimana surah-surah ini mengaitkan tema insan, manusia, mukmin, orang beriman, munafik, orang munafik, kafir, dan taubat kembali kepada Allah, dengan 99 Asmaul Husna, melalui tafsiran simbolik nomor 76923, 7 plus 69 plus 23 was 99, serta hubungan dengan kosmos alam semesta. Dalam bab 2 ini, kita akan mendalami setiap surah dengan lebih terperinci, menganalisis ayat-ayat utama, tafsir, dan sumbangannya kepada tauhid, sambil menjelaskan bagaimana zikir Asmaul Husna memperkukuh keimanan kita. Marilah kita teruskan dengan penuh kesyukuran kepada Allah, Rabbul Alamin. Tua Masada, Surah Al-Muminun, Al-Fuqud. Panduan mukmin sejati. Teks utama. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun. Terjemahan, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam solat mereka dan mereka yang berpaling daripada perkara sia-sia. Al-Muminun 23:1-3. Analisis dan tafsir min. Ayat 1-11 menyenaraikan ciri-ciri mukmin yang berjaya. Khusyuk dalam solat, mengelak perkara sia-sia, memberi zakat, menjaga kemaluan, dan memelihara amanah. Menurut tafsir Ibnu Katsir, mukmin ini mencapai kejayaan falah kerana mereka menyelaraskan hidup dengan tauhid, mengutamakan ketaatan kepada Allah Al-Wahid. Insan dan tauhid. Mukmin adalah insan yang memilih untuk mengakui keesaan Allah, menggunakan akal dan daya mereka untuk mematuhi perintahnya. Ini berbeza dengan insan yang lalai atau menolak tauhid. Taubat.
Walaupun taubat tidak disebut secara eksplisit, sifat-sifat mukmin seperti menjaga hukum Allah mencerminkan proses taubat berterusan, yaitu kembali kepada Allah setiap kali tergelincir. Kosmos, ayat 11-22 menyebut, Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'i wa kunna anil khalqi ghafilin. Terjemahan, dan sesungguhnya kami telah menciptakan 7 petala langit di atas kamu, dan kami tidak pernah lalai terhadap ciptaan kami. Al-Mu'minun 2:11. Ayat ini mengajak mukmin merenung tanda-tanda kosmik seperti langit, hujan, dan bumi yang mengukuhkan keimanan kepada Allah sebagai Al-Khaliq, Pencipta, dan Rabbul Alamin. Asmaul Husna Al-Hadi, Maha Pemberi Petunjuk, membimbing mukmin ke jalan lurus. Ar-Raqib, Maha Pengawas, mengawasi perbuatan mukmin untuk memberi ganjaran. Al-Warith, mukmin menjadi pewaris syurga, 10-11. Pengajaran untuk Tauhid. Surah Al-Mu'minun mengajarkan bahwa Tauhid bukan sekadar keimanan hati, tetapi juga tindakan nyata melalui ibadah dan akhlak mulia. Mukmin yang merenung ciptaan kosmik Allah, seperti 7 petala langit, akan meningkatkan kesadaran mereka terhadap keesaan Allah, menghayati sifat-sifat seperti Al-Hadi dan Ar-Raqib melalui zikir Asmaul Husna. 2.2 Surah Al-Munafikun, peringatan terhadap kemunafikan. Teks utama, Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasul Allah. Allah mengetahui bahwa engkau adalah Rasulnya, tetapi Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik itu adalah pendusta. Al-Munafikun 6-1. Analisis dan tafsir. Tema munafik. Surah ini mendedahkan sifat orang munafik yang berpura-pura beriman, tetapi hati mereka menolak tauhid. Menurut tafsir Al-Jalalain, kemunafikan adalah kebohongan dalam iman yang bertentangan dengan keikhlasan mukmin. Insan dan tauhid. Orang munafik adalah insan yang gagal mengamalkan tauhid sejati karena keimanan mereka hanya pada lidah, bukan hati. Ini berbeza dengan mukmin yang ikhlas dalam mengakui keesaan Allah, Wahid. Taubat. Surah ini secara tidak langsung menyeru kepada taubat, karena orang munafik masih mempunyai peluang untuk kembali kepada Allah dengan keikhlasan, seperti yang ditawarkan dalam At-Taubah. Kosmos. Walaupun fokus surah ini adalah akhlak, ayat seperti 63-10 sp. Sebelum datang kematian, mengingatkan insan tentang sifat sementara dunia, yang merupakan sebahagian daripada ciptaan kosmik Allah. Asmaul Husnawi, Allah mengetahui kebohongan munafik. Al-Hakim bijaksana, mengatur hukuman bagi kemunafikan. Al-Basir melihat perbuatan tersembunyi munafik. Pengajaran untuk Tauhid. Surah Al-Munafikun mengingatkan kita untuk menjaga keikhlasan dalam Tauhid, mengelak sifat munafik, dan menyadari bahwa Allah Al-Alim mengetahui segala yang tersembunyi. Zikir Asmal seperti Al-Hakim membantu kita fokus pada keikhlasan. Dwarf Tigas Al-Insan, penciptaan insan dan ujian tauhid. Teks utama, Hal ata 'alal insani hinun minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Bukankah telah berlalu kepada manusia suatu masa dari zaman yang ia belum menjadi sesuatu yang disebut? Sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Kami mengujinya, maka kami jadikan dia mendengar dan melihat. Al-Insan 76-1-2. Analisis dan tafsir tema insan. Ayat ini menekankan asal-usul insan yang sederhana dari setitis mani nutfah, menunjukkan keajaiban penciptaan Allah. Menurut tafsir Ibnu Katsir, Nabtalihinya menjelaskan bahwa kehidupan adalah ujian untuk memilih tauhid atau kekufuran. Mukmin dan tauhid, ayat 5-10 menggambarkan mukmin yang menunaikan nazar mereka, memberi makan kepada fakir miskin, yatim dan tawanan demi keredaan Allah. Jubel tunam selap-laplan. Menerima ganjaran syurga dengan imagery kosmik seperti cawan dari perak dan pakaian belas 12 sitio. Taubat. Proses lulus ujian kehidupan melibatkan taubat, kerana mukmin terus memperbaiki diri untuk kekal pada jalan tauhid. Kosmos. Penciptaan insan adalah sebahagian daripada ciptaan kosmik Allah. Ganjaran syurga dalam surah ini mencerminkan keindahan alam semesta, mengingatkan kita tentang Rabbul Alamin. Asmaul Husna, Al-Cipta,
menciptakan insan dari nutfah. Ar-Rahmasi, memberi ganjaran syurga kepada mukmin. As-Sami, Al-Basir, maha mendengar maha melihat, memberi deria kepada insan. Pengajaran untuk Tauhid, Surah Al-Insan mengajak insan merenung asal-usul mereka dan menghadapi ujian kehidupan dengan Tauhid. Mukmin yang lulus ujian ini mengamalkan keimanan melalui amal soleh, menghayati sifat-sifat Allah seperti Al-Khaliq dan Ar-Rahman melalui zikir. 2 Bim Bapa, Surah Al-Kafirun Yun, penegasan Tauhid terhadap kekufuran. Teks utama, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abidun ma a'budu. Terjemahan, katakanlah, wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Al-Kafirun, Surah Al-Stella, Satr Tafsir. Tema kafir dan Tauhid, surah ini menolak syirik dan kekufuran, menegaskan bahwa Tauhid adalah menyembah Allah sahaja tanpa sekutu. Menurut tafsir Al-Jalalain, surah ini diturunkan untuk menolak cadangan kompromi daripada orang kafir Mekah yang ingin Rasulullah menyembah berhala mereka. Insan dan mukmin, surah ini mengingatkan insan untuk memilih Tauhid sejati seperti mukmin, menolak kepercayaan yang salah. Taubat, walaupun taubat tidak disebut secara eksplisit, surah ini membuka peluang kepada insan, termasuk kafir, untuk bertaubat dan kembali kepada Tauhid. Kosmos, penegasan Tauhid menghubungkan insan dengan Allah sebagai satu-satunya Tuhan alam semesta. Asmaul Husna, Al-Wahid, Maha Esa yang satu, menegaskan keesaan Allah. Al-Kasuci, Allah bebas daripada sifat-sifat syirik. Pengajaran untuk Tauhid Surah Al-Kafirun mengukuhkan Tauhid dengan menolak segala bentuk syirik. Mukmin diajak untuk teguh dalam keimanan mereka, menghayati sifat Al-Wahid dan Al-Ahad melalui zikir Asmaul Husna. 2. Surah An-Nas, Surah 18. Tauhid praktikal melalui perlindungan teks utama. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syarril waswasil khannas. Terjemahanlah, aku berlindung dengan Tuhan manusia, Raja manusia, Ilah manusia, daripada kejahatan bisikan syaitan yang tersembunyi. An-Nas, 14, 1-4. Analisis dan tafsir tema insan dan Tauhid, surah ini mengajak insan mencari perlindungan dengan Allah dari godaan syaitan yang cuba melemahkan Tauhid. Menurut tafsir Ibnu Katsir, menyebut Allah sebagai Rabb, Malik dan Ilah, menegaskan keesaannya dalam pemeliharaan, kekuasaan dan ibadah. Mukmin mengamalkan Tauhid praktikal dengan berdoa kepada Allah, menjaga iman mereka daripada bisikan syaitan. Taubat, doa ini mencerminkan usaha berterusan untuk kembali kepada Allah, selari dengan konsep taubat dalam At-Taubah. Kosmos, frasa Rabbun Nas, Tuhan manusia, menghubungkan insan dengan Allah sebagai pencipta seluruh alam, termasuk dimensi rohani. Asmaul Husna, Ar-Rabb pemelihara, memelihara manusia. Al-Malik, Mahaja, berkuasa atas segala ciptaan. Al-Ilah, Tuhan yang disembah, satu-satunya yang layak disembah. Pengajaran untuk Tauhid, Surah An-Nas mengajarkan bahwa Tauhid bukan sahaja keimanan hati, tetapi juga tindakan praktikal seperti berdoa untuk perlindungan. Zikir Asmaul Husna seperti Ar-Rabb dan Al-Malik membantu mukmin kekal teguh dalam Tauhid. 26 Surah At-Taubah, Surah 9. Taubat sebagai jalan kembali kepada Tauhid. Teks utama, At-Taibun Al-Abidun Al-Hamidun As-Saihun Al-Raki'un As-Sajidun Al-Amirun Bil-Ma'ruf Wan-Nahun 'Anil Munkar. Terjemahan, orang-orang yang bertaubat, yang beribadah, yang memuji, yang mengembara di jalan Allah, yang rukuk, yang sujud, yang menyuruh berbuat kebaikan dan melarang kejahatan. At-Taubah 9:12. Analisis dan tafsir tema taubat. Ayat ini menonjolkan taibun, orang-orang yang bertaubat, sebagai ciri mukmin sejati. Taubat adalah proses kembali kepada Allah dengan penyesalan dan tekad untuk memperbaiki diri, mencerminkan sifat Allah sebagai At-Tawwab. Mukmin dan Tauhid, surah ini membezakan mukmin sejati daripada munafik, menekankan keikhlasan dalam ibadah, jihad, dan menegakkan keadilan, yang semuanya mengukuhkan Tauhid. Insan, ayat seperti 94, Alam ya'lamu anallahu yaqbalut taubatan ibadihi, menunjukkan bahwa setiap insan diberi peluang untuk bertaubat dan kembali kepada Tauhid. Kosmos, ayat 9 menyebut Allah sebagai Rabbus Samawati wal Ard, Tuhan langit dan bumi, menghubungkan taubat dengan kesadaran akan kekuasaan Allah atas alam semesta. Asmaul Husna, Atta penerima taubat, menerima taubat hamba. Al-Afu,
Maha Pengampun, mengampuni dosa mukmin. Ar-Rahim, Maha Penyayang, menjanjikan syurga firwa. Pengajaran untuk Tauhid. Surah At-Taubah mengajarkan bahwa taubat adalah pintu rahmat Allah yang mengukuhkan tauhid. Mukmin yang bertaubat menunjukkan keikhlasan mereka kepada Allah, menghayati sifat At-Tawwab dan Al-Afu melalui zikir. 2 tafsiran simbolik. 766923 766923 Nomor 776923 yang ditafsirkan sebagai 769 plus 23 was 99 melambangkan 99 Asmaul Husna dan hubungan dengan zikir dalam konteks tauhid. Secara matematik, jumlah nomor surah 23 63 76 plus 109 plus 11 9 tidak menghasilkan 9 Jadi ini adalah tafsiran simbolik. Merujuk kepada 7 ayat surah Al-Fatihah yang mengukuhkan tauhid dengan frasa Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. 7 petala langit, seperti yang disebut dalam Al-Mu'minun 2:13, melambangkan kesempurnaan ciptaan kosmik Allah. 69. Merujuk kepada surah Al-Haqqah, Nonen, yang mengkaji hari kiamat dan tanda-tanda kosmik. Contohnya, 697 tentang kehancuran kaum Ad, mengingatkan insan tentang akibat menolak tauhid. 23. Merujuk kepada surah Al-Mu'minun, yang menekankan sifat-sifat mukmin yang mengamalkan tauhid. Jumlah 99, melambangkan 99 Asmaul Husna, menunjukkan bahwa zikir nama-nama Allah melalui renungan surah-surah ini membawa insan kepada tauhid yang sempurna. Zikir Asmaul Husna hadis sahih, Bukhari dan Muslim menyatakan, Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1, sesiapa yang menghafal dan menghayatinya akan masuk syurga. Zikir Asmaul Husna seperti Al-Wahid, At-Tawwab, Al-Hadi dan Al-Khaliq dalam konteks surah-surah ini membantu insan, mukmin, dan mereka yang bertaubat mendekatkan diri kepada Allah, membentuk struktur tauhid. 2. Struktur tauhid Quran. Peranan surah-surah. Surah-surah ini membentuk struktur tauhid Quran melalui pelbagai aspek. Al-Mu'minun 23. Mengukuhkan tauhid melalui ibadah dan akhlak mukmin dengan renungan terhadap ciptaan kosmik. Al-Munafikun membezakan tauhid sejati daripada kemunafikan, menyeru keikhlasan. Al-Insan menegaskan tauhid melalui penciptaan insan dan ujian keimanan. Al-Kafirun menolak syirik dan kekufuran, menegaskan keesaan Allah. An-Nas 14 mengajarkan tauhid praktikal melalui perlindungan kepada Allah. At-Taubah memperkukuh tauhid melalui taubat dan keikhlasan mukmin. Kaitan dengan kosmos. Tema kosmos menyatukan surah-surah ini. Al-Mu'minun 7 petala langit mengingatkan mukmin akan keesaan Allah. Al-In penciptaan insan dan imagery syurga mencerminkan keindahan kosmik. At-Taubah Allah sebagai Tuhan langit dan bumi, berkuasa kekuasaannya. An-Nas, Rabbun Nas, mengaitkan insan dengan pencipta alam. Asmaul Husna dan Tauhid. Setiap surah mencerminkan Asmaul Husna yang mengukuhkan Tauhid. Al-Wahid, Al-Ahad, keesaan Allah, Al-Kafirun An-Nas. Al-Khaliq, Al-Musawwir, penciptaan insan Al-Insan. At-Tawwab, Al-Afu, penerimaan taubat. Al-Hadi, Ar-Raqib, petunjuk dan pengawasan untuk mukminun. Al-Alim Al-Hakim, pengetahuan Allah terhadap kemunafikan Al-Munafikun. 2.9 Kesimpulan. Bab ini telah mendalami 6 surah yang membentuk struktur Tauhid Quran. Al-Mu'minun menunjukkan jalan mukmin untuk mencapai kejayaan melalui Tauhid. Al-Munafikun mengingatkan kita untuk menjaga keikhlasan dan mengelak kemunafikan. Al-Insan merenungkan pencipta insan dan ujian keimanan. Al-Kafirun menegaskan Tauhid dengan menolak syirik. An-Nas mengajarkan Tauhid praktikal melalui perlindungan kepada Allah. At-Taubah menawarkan taubat sebagai jalan kembali kepada Tauhid. Tafsiran simbolik 7 plus 6 plus minawabsdian menghubungkan surah-surah ini dengan zikir 99 Asmaul Husna, melambangkan perjalanan rohani insan untuk mengenali Allah melalui penciptaan, keimanan, dan taubat. Tema kosmos mengingatkan kita bahwa Tauhid merangkumi renungan terhadap ciptaan Allah, seperti langit dan bumi, yang mencerminkan kebesarannya. Seruan untuk pembaca. Dalam surah-surah ini dengan membaca tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Al-Jalalain. Amalkan zikir Asmaul Husna seperti Al-Wahid, At-Tawwab, dan Al-Hadi, dan renungkan bagaimana ciptaan kosmik Allah mengukuhkan tauhid Anda. Dalam bab seterusnya, kita akan meneroka aplikasi praktikal tauhid dalam kehidupan harian. Komen di bawah. Bagikan pengalaman Anda dalam menghayati surah-surah ini atau zikir Asmaul Husna. Bab 3, mengamalkan tauhid dalam kehidupan.
pelajaran dari surah-surah Al-Quran dan zikir Asmaul Husna. Selamat kembali ke perjalanan rohani kita. Dalam bab 1, kita telah memperkenalkan 6 surah penting. Al-Mu'minun, 23, Al-Munafikun, 63, Al-Insan, Al-Kafirun, 109, An-Nas, dan At-Taubah, 9, yang membentuk struktur Tauhid Quran. Dalam bab 2, kita mendalami surah-surah ini melalui ayat-ayat utama, tafsir dan sumbangannya kepada Tauhid, dengan tafsiran simbolik nomor 76923, kual 7 plus 69 plus 23, 9 yang menghubungkan kepada 99 Asmaul Husna. Kini dalam bab 3, kita akan meneroka bagaimana insan dapat mengamalkan Tauhid dalam kehidupan harian, berdasarkan pelajaran daripada surah-surah ini. Kita akan melihat bagaimana tema insan, mukmin, munafik, kafir, taubat, dan kosmos dapat diterjemahkan ke dalam ibadah, akhlak, dan renungan rohani dengan zikir Asmaul Husna sebagai panduan. Marilah kita mulakan dengan penuh kesyukuran kepada Allah, Rabbul Alamin. 3. Piutsak Tauhid dalam kehidupan harian. Dari teori kepada amalan Tauhid, sebagai inti ajaran Islam, bukan sahaja keimanan kepada keesaan Allah, tetapi juga cara hidup yang mencerminkan pengakuan ini. Surah-surah yang kita pelajari menawarkan panduan praktikal untuk insan mengamalkan Tauhid melalui ibadah, seperti solat, zakat, dan doa yang menghubungkan kita dengan Allah. Akhlak, keikhlasan, kemurahan hati, dan integriti yang mencerminkan sifat-sifat Allah. Taubat, kembali kepada Allah setiap kali tergelincir. Renungan kosmos, merenung ciptaan Allah untuk meningkatkan keimanan. Zikir Asmaul Husna, menghayati sifat-sifat Allah untuk memperkukuh Tauhid. Dalam bab ini, kita akan menghubungkan pelajaran daripada setiap surah dengan amalan harian, menunjukkan bagaimana insan dapat menjadi mukmin sejati sambil mengelak sifat munafik dan kafir. 3.2 Aplikasi praktikal daripada surah-surah. 3.2 Sabda, Surah Al-Mu'minun, menjadi mukmin sejati. Teks utama, Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Terjemahan, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam solat mereka. Al-Mu'minun, 2:1-2 Pelajaran Tauhid. Surah ini menggariskan ciri-ciri mukmin yang berjaya, seperti khusyuk dalam solat, mengelak perkara sia-sia, memberi zakat, menjaga kesucian, dan memelihara amanah. Ini adalah panduan untuk mengamalkan Tauhid melalui ibadah dan akhlak. Aplikasi praktikal. Solat dengan khusyuk. Luangkan masa untuk memahami makna ayat-ayat solat. Contohnya, renungkan Al-Wahsa semasa membaca surah Al-Ikhlas dalam solat. Elak perkara sia-sia, kurangkan masa di media sosial atau hiburan yang tidak bermanfaat. Gantikan dengan membaca Al-Quran atau zikir seperti Al-Hadi untuk petunjuk. Zakat dan sedekah. Sisihkan sebahagian pendapatan untuk membantu fakir miskin, mencerminkan sifat Ar-Rahman Maha Pengasih. Memelihara amanah, jujur dalam pekerjaan dan janji, menghayati Ar-Raqib. Renungan kosmos. Ayat 23 menyebut 7 petala langit. Luangkan masa untuk melihat langit malam atau alam semula jadi. Renungkan kebesaran Allah sebagai Al-Khaliq dan ucapkan zikir seperti Rabbul Alamin. 3.2 Surah Al-Munafikun, menjaga keikhlasan. Teks utama, Idza ja'akal munafiqun, qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Terjemahan, apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasul Allah. Allah mengetahui bahwa engkau adalah Rasulnya, tetapi Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik itu adalah pendusta. Al-Munafikun 6. Pelajaran Tauhid. Surah ini mengingatkan kita untuk mengelak kemunafikan yang melemahkan Tauhid. Keikhlasan adalah kunci untuk menjadi mukmin sejati. Aplikasi praktikal. Periksa niat. Sebelum melakukan ibadah atau kebaikan, tanya diri, adakah ini untuk Allah atau untuk pujian manusia? Zikir Al-Alim mengingatkan kita bahwa Allah tahu niat kita. Jujur dalam interaksi. Elakkan berbohong atau berpura-pura dalam pergaulan. Amalkan kejujuran, mencerminkan al-habjaksana. Muhasabah diri. Setiap malam, renungkan perbuatan harian dan mohon ampun jika ada sifat munafik dengan zikir Al-Basir. Renungan kosmos. Ayat 6.10 mengingatkan tentang kematian. Lihat alam semula jadi, seperti daun yang gugur, dan renungkan sifat sementara dunia, menghubungkan dengan Al-Baqi, Maha Kekal. 3.2 Surah Al-Insan, menghadapi ujian dengan Tauhid.
Teks utama, Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi, faja'alnahu sami'an basira. Terjemahan, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Kami mengujinya, maka kami jadikan dia mendengar dan melihat. Al-Insan, 26:2. Pelajaran Tauhid. Surah ini menekankan bahwa kehidupan adalah ujian untuk memilih Tauhid. Mukmin yang lulus ujian ini mengamalkan keimanan melalui amal soleh. Aplikasi praktikal, hadapi ujian dengan sabar. Apabila menghadapi kesusahan seperti kehilangan kerjaan, ucapkan Ar-Rahman dan berdoa untuk kekuatan. Bersedekah tanpa harapan. Balasan seperti mukmin dalam ayat 759, bantu orang lain tanpa mengharapkan pujian, menghayati Ar-Razak, Maha Pemberi rezeki. Gunakan derya untuk kebaikan. Dengar nasihat ulama dan lihat keindahan alam. Menggunakan derya untuk mendekatkan diri kepada Allah, Al-Basir. Renungan kosmos. Penciptaan insan dari nutfah adalah sebahagian daripada ciptaan kosmik. Renungkan tubuh Anda, degupan jantung, pernafasan, dan ucapkan zikir Al-Khaliq untuk menghargai keajaiban penciptaan. Tirik 24 Surah Al-Kafirun, Surah 9. Teguh dalam Tauhid. Teks utama, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Terjemahkanlah, wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Al-Kafirun, 1992. Pelajaran Tauhid. Surah ini menegaskan Tauhid dengan menolak syirik dan kekufuran, mengajak kita teguh dalam keimanan. Aplikasi praktikal. Tolak syirik. Elakkan amalan yang bercanggah dengan Tauhid, seperti mempercayai azimat atau dukun. Zikir Al-Wahid dan Al-Ahad mengukuhkan keimanan. Hormati tapi tetap teguh. Dalam masyarakat pelbagai agama, hormati orang lain tetapi kekal teguh pada Islam, mencerminkan Al-Qudus Maha Suci. Bacaan harian, baca surah Al-Kafirun sebelum tidur untuk melindungi tauhid Anda, seperti amalan Rasulullah. Renungan kosmos. Tauhid menghubungkan kita dengan Allah sebagai Tuhan alam semesta. Lihat bintang-bintang di langit dan renungkan Al-Wahid yang tiada sekutu baginya. 3:25 Surah Az-Nas 19. Perlindungan melalui tauhid. Teks utama, Qul a'udzu birabbin nasi malikin nas ilahin nas. Terjemahkanlah, aku berlindung dengan Tuhan manusia, Raja manusia, Ilah An-Nas 112, stat 3. Pelajaran Tauhid. Surah ini mengajarkan Tauhid praktikal melalui doa perlindungan kepada Allah dari bisikan syaitan. Aplikasi praktikal. Baca surah perlindungan. Amalkan membaca surah An-Nas bersama Al-Falaq dan Al-Ikhlas 3 kali selepas solat dan sebelum tidur untuk perlindungan, menghayati Ar-Rabb dan Al-Malik. Berlindung dari bisikan negatif. Apabila timbul pikiran buruk seperti iri hati, ucapkan A'udzu billahi minasyaitonirrajim dan zikir Al-Ilah. Doa harian, mulakan hari dengan doa perlindungan, memohon Allah melindungi tauhid Anda. Renungan kosmos. Frasa Rabbun Nas menghubungkan insan dengan pencipta alam. Renungkan matahari terbit atau hujan, dan ucapkan zikir Ar-Rabb untuk mengukuhkan iman. 3:26 Surah At-Taubah Surah 9. Taubat untuk mengukuhkan tauhid. Teks utama, At-Taibun al-Abidun al-Hamidun as-Saihun al-Raki'un as-Sajidun. Terjemahan, orang-orang yang bertaubat, yang beribadah, yang memuji, yang mengembara di jalan Allah. At-Taubah 9:11. Pelajaran Tauhid. Surah ini menekankan taubat sebagai jalan kembali kepada Allah, mengukuhkan tauhid melalui keikhlasan. Aplikasi praktikal. Taubat harian. Sebelum tidur, mohon pun atas dosa-dosa kecil atau besar, dengan zikir At-Tawwab dan Al-Afu. Amal kebaikan, seperti mukmin dalam ayat ini, menyuruh kebaikan, contohnya menasihati rakan, dan melarang kemungkaran, mencerminkan Ar-Rahim. Beribadah dengan ikhlas, lakukan solat sunat atau baca Al-Quran dengan niat hanya untuk Allah, menghayati At-Tawwab. Renungan kosmos, ayat 9 menyebut Rabbus Samawati wal Ard, Tuhan langit dan bumi. Lihat langit dan bumi, renungkan kekuasaan Allah, dan ucapkan zikir Ar-Rahim. 3. Zikir Asmaul Husna, jambatan kepada Tauhid. Zikir Smil Husmina dan Asmaul Husna adalah amalan rohani yang menghubungkan kita dengan sifat-sifat Allah, memperkukuh Tauhid dalam kehidupan harian. Berikut adalah cara mengintegrasikan zikir berdasarkan surah-surah ini. Al-Muminun, zikir Al-Hadi semasa solat untuk memohon petunjuk. Al-Munafikun, zikir Al-Alim untuk menjaga keikhlasan. Al-Insan, zikir Al-Khaliq semasa melihat alam semula jadi. Al-Kafirun, zikir Al-Wahid untuk menegaskan Tauhid. An-Nas, zikir Ar-Rabb dalam doa perlindungan. At-Taubah, zikir At-Tawwab semasa bertaubat. Cara amalan,
Pilih beberapa Asmaul Husna setiap hari. Contohnya 5 nama. Baca nama-nama ini dengan makna, renungkan bagaimana ia terpapar dalam hidup Anda. Gunakan zikir ini dalam doa, solat atau muhasabah harian. 3.4 Tafsiran simbolik. 7692 Gia, Wila 1723 1999. Tafsiran simbolik 76 plus 19 plus 19 2 dan 9 menghubungkan surah-surah ini dengan Asmaul Husna. Judo merujuk kepada 7 ayat surah Al-Fatihah atau 7 petala langit 7 Mundias ke-12 melambangkan ciptaan kosmik. 69 merujuk kepada surah Al-Haqqah mengingatkan tentang kiamat dan akibat menolak tauhid. 23 merujuk kepada surah Al-Muminun menekankan mukmin. Jumlah 99 melambangkan 99 Asmaul Husna, menunjukkan bahwa zikir membawa kita kepada tauhid sempurna. Dalam kehidupan harian, tafsiran ini mengingatkan kita untuk menghubungkan ibadah, taubat dan renungan kosmos dengan zikir Asmaul Husna, seperti Al-Wahid, At-Tawwab, dan Al-Hadi. Tikel kesimpulan bab 3. Bab ini telah menunjukkan bagaimana surah-surah Al-Muminun, Al-Munafikun, Al-Insan, Al-Kafirun Nas, dan At-Taubah membimbing insan untuk mengamalkan tauhid dalam kehidupan harian. Ibadah, solat khusyuk, zakat, dan doa perlindungan. Akhlak, keikhlasan, murahan hati, dan integriti. Taubat, mohon ampun setiap hari untuk kembali kepada Allah. Renungan kosmos, merenung ciptaan seperti langit dan bumi. Zikir Asmaul Husna, menghayati sifat-sifat Allah untuk memperkukuh iman. Seruan untuk pembaca, mulakan amalan kecil hari ini. Baca surah An-Nas selepas solat, zikir At-Tawwab semasa bertaubat, atau renungkan langit malam dengan zikir Al-Khaliq. Dalam bab seterusnya, kita akan meneroka bagaimana tauhid menjalinkan hubungan kita dengan masyarakat dan alam sekitar. Komen di bawah. Bagikan amalan harian Anda yang mengukuhkan tauhid atau pengalaman dengan zikir Asmaul Husna. Bab 4. Tauhid dalam masyarakat dan alam, membangun hubungan berlandaskan Al-Quran dan Asmaul Husna. Selamat kembali ke perjalanan rohani kita. Dalam bab 1, kita telah memperkenalkan 6 surah penting. Al-Muminun, Al-Munafikun, Al-Insan, Al-Kafirun, 109, An-Nas, 114, dan At-Taubah, yang membentuk struktur Tauhid Quran. Dalam bab 2, kita mendalami surah-surah ini melalui ayat-ayat utama dan tafsir, manakala bab 3 meneroka aplikasi praktikal Tauhid dalam kehidupan harian. Kini, dalam bab 4, kita akan melihat bagaimana Tauhid daripada surah-surah ini dapat membentuk hubungan insan dengan masyarakat dan alam sekitar. Kita akan meneroka bagaimana tema insan, mukmin, munafik, kafir, taubat, dan kosmos dapat diterjemahkan ke dalam tanggungjawab sosial, pemeliharaan alam, dan pembinaan komuniti berasaskan tauhid, dengan zikir semimantadminan Asmaul Husna sebagai panduan rohani. Marilah kita mulakan dengan penuh kesyukuran kepada Allah Rabbul Alamin. 4.1. Tauhid sebagai asas hubungan masyarakat dan alam. Tauhid bukan hanya keimanan pribadi, tetapi juga prinsip yang membentuk cara kita berinteraksi dengan manusia lain dan alam sekitar. Al-Quran mengajarkan bahwa semua ciptaan adalah milik Allah, Al-Khaliq, dan insan sebagai khalifah di bumi, mempunyai tanggung jawab untuk memelihara keharmonian sosial dan alam semula jadi. Surah-surah yang kita pelajari menawarkan panduan untuk masyarakat, membangun komuniti mukmin yang saling membantu, menjaga keikhlasan, dan menyeru kepada taubat. Alam, merenung ciptaan kosmik Allah untuk memupuk kesadaran tentang tanggung jawab memelihara bumi. Zikir Asmaul Husna, menghayati sifat-sifat Allah seperti Ar-Rahman, Al-Hadi, dan At-Tawwab untuk memandu tindakan kita. Dalam bab ini, kita akan menghubungkan pelajaran daripada setiap surah dengan amalan dalam masyarakat dan pemeliharaan alam, menunjukkan bagaimana tauhid menyatukan insan mukmin dan ciptaan Allah. Mumpan 2 aplikasi tauhid daripada surah-surah dalam masyarakat dan alam. Bab 2.1 Surah Al-Muminun wa Mutia, Komuniti Mukmin dan Pemeliharaan Alam. Teks utama, Qad aflahal mu'minun, alladhina hum fi salatihim khashi'un, walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun, walladhina hum lizzakati fa'ilun. Terjemahan, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam solat mereka, yang berpaling daripada perkara sia-sia, dan yang menunaikan zakat. Al-Muminun. Pelajaran Tauhid. Surah ini menekankan ciri-ciri mukmin yang membentuk komuniti yang kuat melalui ibadah, akhlak mulia, dan zakat. Ayat 2 peti ber-11 tentang 7 petala langit mengingatkan kita tentang tanggung jawab terhadap ciptaan kosmik Allah. Aplikasi dalam masyarakat.
membangun komuniti. Anjurkan aktiviti masjid seperti kelas Al-Quran atau iftar bersama, mencerminkan sifat mukmin yang saling membantu. Zikir Al-Hadi memohon petunjuk untuk menyatukan komuniti. Menunaikan zakat. Galakkan sumbangan kepada fakir miskin melalui badan amal menghayati Ar-Rahman. Ini mengukuhkan solidariti sosial. Elak konflik. Mengelak perkara sia-sia seperti pertengkaran atau fitnah, membantu menjaga keharmonian, mencerminkan Ar-Raqib. Aplikasi dalam alam. Pemeliharaan alam. Ayat 23:11-22 menyebut ciptaan langit, hujan dan bumi. Amalkan kitar semula, kurangkan penggunaan plastik dan tanam pokok untuk memelihara bumi, menghayati Al-Khaliq. Renungan kosmos. Anjurkan program pemerhatian bintang atau lawatan ke taman negara untuk komuniti, mengaitkan ciptaan Allah dengan zikir Rabbul Alamin. 4.2 Surah Al-Munafiqun, Surah 63, keikhlasan dalam masyarakat. Teks utama. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasul Allah. Allah mengetahui bahwa engkau adalah Rasulnya, tetapi Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik itu adalah pendusta. Al-Munafiqun, 6. Pelajaran Tauhid. Surah ini mengingatkan tentang bahaya kemunafikan yang boleh merosakkan keharmonian masyarakat. Keikhlasan adalah asas Tauhid dalam interaksi sosial. Aplikasi dalam masyarakat. Mengelak fitnah. Elakkan menyebarkan berita palsu atau mengumpat yang mencerminkan sifat munafik. Zikir Al-Alim mengingatkan Allah mengetahui segala niat. Kerjasama ikhlas. Dalam projek komuniti seperti gotong royong, pastikan usaha Anda ikhlas untuk keredaan Allah, menghayati Al-Hakim. Menasihati dengan lembut. Jika melihat sifat munafik dalam masyarakat, nasihatkan dengan hikmah, mencerminkan Al-Basir. Aplikasi dalam alam. Tanggung jawab alam. Keikhlasan dalam memelihara alam bermakna mengelakkan pembaziran sumber seperti air atau elektrik, kerana Allah Al-Basir melihat usaha kita. Renungan kosmos. Ayat 63-10 mengingatkan tentang sifat sementara dunia. Anjurkan kempen kesedaran alam untuk mengaitkan pemeliharaan bumi dengan tauhid dengan zikir Al-Baqi. Monpar 2 Al-Insan, 9. Solidariti sosial dan kesedaran alam. Teks utama. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Terjemahan. Dan mereka memberitahu kepada fakir miskin, anak yatim, dan tawanan kerana kecintaan mereka kepada Allah. Kami memberitahu kepada kamu hanya kerana mengharapkan keredaan Allah. Kami tidak mengharapkan balasan atau terima kasih daripada kamu. Al-Insan 26:9. Pelajaranatan. Surah ini menonjolkan solidariti sosial mukmin yang membantu tanpa mengharapkan balasan, serta kesedaran tentang penciptaan insan sebagai sebahagian daripada kosmos. Aplikasi dalam masyarakat. Bantuan sosial. Anjurkan program seperti tabung makanan untuk fakir miskin atau kelas percuma untuk anak yatim, mencerminkan Ar-Rahman. Ikhlas dalam berbuat baik, bantu jiran atau rakan tanpa mengharapkan pujian, menghayati Ar-Razak. Pendidikan Tauhid. Adakan ceramah tentang pentingnya membantu masyarakat, menghubungkan dengan ayat ini dan zikir As-Sami. Aplikasi dalam alam. Pemeliharaan sumber. Ayat 72 menyebut penciptaan dan insan dari nutfah. Kurangkan pembaziran makanan dan air, menghargai ciptaan Allah sebagai Al-Khaliq. Renungan kosmos. Imagery syurga dalam ayat 12:21 mengingatkan keindahan alam. Anjurkan aktiviti seperti mendaki bukit untuk menghayati ciptaan Allah dengan zikir Al-Musawir. Mapan Dramba, Surah Al-Kafirun, Surah 99. Harmoni dalam kepelbagaian teks utama. Lakum dinukum waliyadin. Terjemahan. Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku. Al-Kafirun 109. Pelajaran Tauhid. Surah ini menegaskan tauhid dengan menolak syirik, tetapi juga mengajarkan cara hidup harmoni dalam masyarakat pelbagai agama. Aplikasi dalam masyarakat. Menghormati kepelbagaian. Dalam masyarakat majmuk, hormati kepercayaan orang lain tanpa mengkompromi tauhid, mencerminkan Al-Qudus. Dialog antara agama. Anjurkan forum dialog untuk mempromosikan saling faham, sambil teguh dengan iman, menghayati Al-Wahid. Pendidikan Tauhid. Ajarkan anak-anak tentang keesaan Allah tanpa menghina agama lain, menggunakan ayat ini sebagai panduan. Aplikasi dalam alam. Tanggung jawab bersama, semua manusia,
tanpa mengira agama, berkongsi bumi, sertai kempen pembersihan pantai atau sungai dengan komuniti pelbagai latar belakang, menghayati Al-Wahid. Renungan kosmos, tauhid menghubungkan kita dengan Tuhan alam semesta. Renungkan bintang-bintang bersama komuniti, mengaitkan dengan zikir Al-Ahad. Mapan 25 Surah An-Nas, Surah 11, perlindungan komuniti melalui tauhid. Teks utama, Qul a'udzu birabbin nasi, melikin nasi, ilahin nas. Katakanlah, aku berlindung dengan Tuhan manusia, Raja manusia, Ilah manusia. An-Nas, Surah 11. Pelajaran Tauhid. Surah ini mengajarkan tauhid praktikal melalui doa perlindungan yang boleh diterapkan untuk melindungi komuniti daripada fitnah dan kejahatan. Aplikasi dalam masyarakat. Doa untuk komuniti. Anjurkan bacaan surah An-Nas dalam majlis doa untuk keselamatan masyarakat, menghayati Arab, melindungi dari fitnah. Galakkan budaya saling menasihati untuk mengelak bisikan syaitan, seperti iri hati atau perpecahan, dengan zikir Al-Malik. Pendidikan rohani. Ajarkan komuniti tentang pentingnya doa perlindungan untuk menjaga tauhid, menggunakan ayat ini. Aplikasi dalam alam. Pemeliharaan alam. Doa perlindungan meliputi keselamatan alam, sertai usaha menentang pencemaran, seperti kilang yang merosakkan sungai, menghayati Arab. Renungan kosmos, frasa Rabbun Nas menghubungkan insan dengan alam. Anjurkan solat berjemaah di taman untuk menghargai ciptaan Allah dengan zikir Al-Ilah. Mampar 26, Surah At-Taubat, taubat untuk keharmonian masyarakat. Teks utama, At-Taibun al-Abidun al-Hamidun as-Saihun al-Raki'un as-Sajidun Al-Amiruna bil-Ma'rufi wan-Nahuna 'anil Munkar. Terjemah orang yang bertaubat, yang beribadah, yang memuji, yang mengembara di jalan Allah, yang rukuk, yang sujud, yang menyuruh berbaikan dan melarang kejahatan. At-Taubah, Sminaha, Zismulada. Pelajaran Tauhid. Surah ini menekankan taubat dan peranan mukmin dalam menyuruh kebaikan dan melarang kemungkaran, yang penting untuk keharmonian masyarakat. Aplikasi dalam masyarakat. Mempromosikan taubat. Anjurkan program seperti kuliah taubat di masjid untuk menggalakkan masyarakat kembali kepada Allah, menghayati At-Tawwab, menyuruh kebaikan, sertai kempen seperti anti rasuah atau pendidikan moral, mencerminkan Ar-Rahim. Komuniti ibadah. Adakan solat berjemaah atau majlis zikir untuk mengukuhkan tauhid masyarakat dengan zikir Al-Afu. Aplikasi dalam alam. Tanggung jawab alam, taubat termasuk memperbaiki kerosakan terhadap alam, sertai usaha reboisasi atau anti pencemaran, menghayati At-Tawwab. Renungan kosmos, ayat 9 menyebut Rabbus Samawati wal Ard. Anjurkan aktiviti seperti lawan ke kawasan konservasi untuk menghargai ciptaan Allah dengan zikir Ar-Rahim. 3 Zikir Asmaul Husna, panduan untuk masyarakat dan alam zikir. Asmaul Husna bukan hanya pribadi, tetapi juga panduan untuk membentuk masyarakat dan memelihara alam. Berikut adalah cara mengintegrasikan zikir. Al-Muminun, zikir Ar-Rahman semasa membantu komuniti atau menanam pokok. Al-Munafikun, zikir Al-Alim untuk memastikan keikhlasan dalam usaha sosial. Al-Insan, zikir Al-Khaliq semasa memelihara sumber alam. Al-Kafirun, zikir Al-Wahid untuk mengekalkan tauhid dalam masyarakat majmuk. An-Nas, zikir Arab dalam doa untuk keselamatan komuniti dan alam. At-Taubah, zikir At-Tawwab untuk mempromosikan taubat dan pemulihan. Cara amalan, sertakan zikir Asmaul Husna dalam doa sebelum memulakan aktiviti komuniti atau alam. Renungkan makna nama-nama Allah semasa bekerja sama dengan masyarakat atau memelihara alam. Anjurkan majlis zikir beramai-ramai untuk menghubungkan tauhid dengan usaha sosial dan alam. Mampar tafsiran simbolik. 763 769 plus 23 99. Tafsiran simbolik 76623 76623 99 menghubungkan surah-surah ini dengan 99 Asmaul Husna. 7. Merujuk kepada 7 ayat surah Al-Fatihah atau 7 petala langit, Al-Muminun 23 bersifal bas, melambangkan kesempurnaan ciptaan kosmik yang perlu dipelihara. 9. Merujuk kepada surah Al-Haqqah, mengingatkan akibat kerosakan alam dan masyarakat jika tauhid diabaikan. Merujuk kepada surah Al-Muminun, menekankan peranan mukmin dalam membentuk komuniti. Jumlah 99, melambangkan 99 Asmaul Husna, menunjukkan bahawa zikir membantu kita memenuhi tanggung jawab sosial dan alamiah. Dalam konteks masyarakat dan alam, tafsiran ini mengingatkan kita untuk menghubungkan komuniti dan pemeliharaan bumi dengan zikir Asmaul Husna, seperti Ar-Rahman, Al-Khaliq, dan At-Tawwab.
Mempa bab 25. Kesimpulan bab mat. Bab ini telah menunjukkan bagaimana surah-surah Al-Muminun, Al-Munafikun, Al-Insan, Al-Kafirun, An-Nas, dan At-Taubah membimbing insan untuk mengamalkan tauhid dalam hubungan dengan masyarakat dan alam. Masyarakat membangun komuniti mukmin melalui zakat, keikhlasan, solidariti, harmoni, perlindungan, dan taubat. Alam memelihara bumi melalui kitar semula, pemulihan sumber, dan renungan ciptaan kosmik. Zikir Asmaul Husna menghayati sifat-sifat Allah untuk memandu usaha sosial dan alamiah. Seruan untuk pembaca, mulakan usaha kecil hari ini, sertai gotong royong di kampung, tanam pokok di taman, atau anjurkan majlis doa untuk komuniti. Zikir Ar-Rahman atau Al-Khaliq semasa melakukannya. Dalam bab seterusnya, kita akan meneroka bagaimana tauhid mempersiapkan kita untuk akhirat melalui surah-surah ini. Komen di bawah. Bagikan pengalaman Anda dalam aktiviti komuniti atau pemeliharaan alam yang mengukuhkan tauhid. Tauhid, persediaan kita untuk akhirat. Bersama Al-Quran and Asmaul Husna. Assalamualaikum sahabat pembaca. Selamat kembali ke siri rohani kita. Jika Anda telah mengikuti bab 2, bab 2, bab 3, dan bab 4, Anda tahu kita sedang menyelami 6 surah hebat. Al-Muminun, Al-Munafikun, Al-Insan, Al-Kafirun 109, An-Nas 11, dan At-Taubah. Surah-surah ini membentuk struktur tauhid Quran yang membimbing kita menjadi insan dan mukmin sejati. Kali ini, dalam entry kelima, kita akan bercakap tentang sesuatu yang super penting. Bagaimana tauhid mempersiapkan kita untuk akhirat. Kita akan lihat bagaimana tema insan, mukmin, munafik, kafir, taubat, dan kosmos dari surah-surah ini membantu kita menghadapi kematian, hari kiamat, dan kehidupan abadi. Plus, kita akan kaitkan dengan 9 Asmaul Husna dan tafsiran simbolik Dudun 923, walau Dudus 69 plus 23, 99, untuk panduan rohani. Jom, mulakan dengan bismillah dan hati penuh syukur kepada Rabbul Alamin. Mengapa tauhid penting untuk akhirat? Pernah tak terfikir, apa bekal kita bila mati nanti? Tauhid, keimanan kepada keesaan Allah, bukan sekadar pegangan hati, tetapi juga kompas yang membawa kita selamat ke akhirat. Al-Quran selalu ingatkan, dunia ini sementara, dan destinasi sebenar kita adalah bertemu Allah. Surah-surah yang kita kaji ini macam peta jalan, tunjukkan cara, hadapi kematian dengan hati tenang dan taubat ikhlas, sedia untuk hari kiamat dengan amal soleh, impikan syurga melalui zikir Asmaul Husna, renung ciptaan Allah untuk ingat kekuasaannya. Jadi, mari kita selami setiap surah dan lihat macam mana ia boost persediaan kita untuk akhirat. Surah-surah sebagai panduan akhirat 1. Al-Muminun, jadi mukmin yang menang di akhirat. Ayat emas. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam solat mereka. Al-Muminun 23 vers 1-2. Surah ini macam checklist untuk mukmin yang nak masuk syurga. Ciri-ciri seperti solat khusyuk, elak perkara sia-sia, dan zakat adalah tiket emas ke akhirat. Ayat 23-11 pula tanya, ada kamu sangka Allah cipta kamu main-main, tanpa kembali kepadanya? Cara sedia untuk akhirat. Solat power, fokus betul-betul masa solat. Cuba faham makna ayat sambil zikir Al-Hadi untuk petunjuk. Sedekah level up, sisihkan duit untuk zakat atau bantu orang susah. Ini investment akhirat sambil renung Ar-Rahman. Cek diri, tiap malam tanya, apa aku buat hari ini untuk Allah? Zikir Ar-Raqib tolong kita jadi lebih alert. Renungan kosmos. Ayat 23-22 cerita tentang langit dan bumi. Cuba keluar malam, tengok bintang, dan renung kebesaran Al-Khaliq. Ini ingatkan kita, dunia akan tamat, kiamat pasti tiba. 1. Al-Munafik. Jauhi munafik, selamat di kiamat. Ayat emas, apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami bersaksi engkau Rasul Allah, tetapi Allah tahu mereka pendusta. Al-Munafikun 63 vers 1. Kemunafikan adalah musuh senyap tauhid. Surah ini ingatkan, pada hari kiamat niat sebenar kita akan terbongkar. Jadi keikhlasan itu kunci. Cara sedia untuk akhirat, cek niat. Sebelum buat apa-apa, tanya, aku buat ni untuk Allah atau show off? Zikir Al-Alim ingatkan Allah tahu segalanya. Elak duniawi, ayat 6-3-9-10 cakap jangan terpikat harta atau anak. Fokus pada solat dan zikir. Taubat cepat, kalau terasa ada sifat munafik, contoh, janji tak tepati, cepat minta ampun, sambil zikir Al-Basir. Renungan kosmos, tengok daun gugur atau pokok kering. Ini simbol dunia yang tak kekal. Renungkan, apa bekal aku untuk kiamat? 1. Al-Insan, amal baik, tiket ke syurga. Ayat emas, sesungguhnya ini adalah balasan untuk kamu dan usaha kamu diterima dengan syukur. Al-Insan 7:2.
Surah ini cerita tentang mukmin yang tolong fakir dan yatim tanpa harap balasan dunia. Mereka dapat syurga. Plus ayat 72 ingatkan, cara sedia untuk akhirat, sedekah tanpa syarat, bantu orang susah tanpa nak dipuji. Hak ini macam simpan duit syurga. Sabar hadapi ujian. Kalau hidup susah, sabar dan doa. Zikir Ar-Rahman bagi kekuatan. Bayang syurga. Baca ayat 76, 17, 22. Bayangkan sungai dan kebun syurga. Zikir Al-Jamil buat hati bahagia. Renungan Kosmos. Ayat 76, 1-2 cerita penciptaan dari setitik air. Tengok badan sendiri, degup jantung, nafas, dan syukur pada Al-Khaliq. Ini ingatkan kita lemah di hadapan Allah. Sata, Al-Kafirun, Tauhid teguh sampai mati. Ayat emas katakanlah, wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Al-Kafirun 1912. Surah ini macam perisai Tauhid. Ia ajar kita tolak syirik dan kekal teguh sampai akhir hayat. Cara sedia untuk akhirat. No syirik, jauhi azimat atau dukun yang bercanggah dengan Tauhid. Zikir Al-Wahid kuatkan iman. Stay firm. Dalam dunia penuh cabaran, baca surah Al-Kafirun untuk ingatkan, aku dengan Allah je. Amalan malam, baca surah ini sebelum tidur, macam sunnah Nabi untuk jaga Tauhid. Renungan Kosmos. Tengok langit penuh bintang. Renung, hanya Allah yang layak disembah. Ini buat kita ready untuk akhirat. Sata, An-Nas, surah 15, lindung iman untuk akhirat. Ayat emas, katakanlah aku berlindung dengan Tuhan manusia, Raja manusia, Ilah manusia. Ilah 15 sab 3. Surah ini adalah doa power untuk jaga Tauhid dari bisikan syaitan. Penting untuk iman sampai mati. Cara sedia untuk akhirat. Baca selalu. Amalkan surah An-Nas 3 kali selepas solat dan sebelum tidur. Zikir Arab lindung hati. Lawan bisikan. Kalau rasa takut mati atau putus asa, baca A'udzu billahi minasyaitonirrajim dan zikir Al-Malik. Doa pagi malam. Start dan end hari dengan doa perlindungan. Renungan Kosmos. Rabbun Nas, ingatkan Allah Tuhan segala. Tengok matahari terbit atau hujan. Renung Arab dan sedia untuk akhirat. At-Taubah. Taubat. Kunci bersih ke akhirat ayat emas. Orang-orang yang bertaubat, yang beribadah, yang memuji, yang mengembara di jalan Allah. At-Taubah 19. Taubat adalah reset button untuk balik kepada Allah. Surah ini ajar kita bersihkan hati sebelum jumpa Allah. Cara sedia untuk akhirat. Taubat setiap malam. Minta ampun atas dosa besar atau kecil. Zikir At-Tawwab dan Al-Afu buat hati tenang. Buat kebaikan, nasihat kawan buat baik, elak jahat. Ini bekal akhirat him. Ibadah ekstra. Solat sunat atau baca Quran dengan niat ikhlas tawab. Renungan Kosmos, ayat 99, cakap Rabbus Samawati wal Ard. Tengok langit dan bumi, renung kuasa Ar-Rahim dan ready untuk kiamat. Zikir Asmaul Husna beriman untuk akhirat. Zikir 90 Husna macam vitamin rohani untuk akhirat. Cuba ini. Al-Muminun, zikir Al-Hadi mohon jalan ke syurga. Al-Munafikun, Al-Alim untuk niat ikhlas. Al-Insan, Al-Khaliq ingatkan syurga. Al-Kafirun, Al-Wahid teguhkan Tauhid. An-Nas, Arab untuk perlindungan. At-Taubah, At-Tawwab untuk taubat. Tips zikir, pilih 5 nama sehari, baca sambil faham makna. Renung, nama ni macam mana tolong aku ke akhirat? Zikir dalam solat atau sebelum tidur. Apa maksud 769 dia 7 6 plus 2 dia alam sinamnian. Tafsiran simbolik 793 dan best. 7 ayat Al-Fatihah atau 7 petala langit. Ingatkan dunia akan musnah. 9 surah Al-Haqqah, cerita kiamat dan hisab. 23 surah Al-Mu'minun fokus pada mukmin. 99 Asmaul Husna panduan kita ke akhirati. Ini ingatkan kita, zikir dan amal soleh adalah kunci persediaan. Kesimpulan, jom sedia untuk akhirat. Surah-surah ni macam coach yang bimbing kita. Ibadah, solat, zakat, doa, bekal wajib. Akhlak, jauhi munafik, ikhlas selalu. Taubat, reset dosa dengan minta ampun. Kosmos, tengok alam, ingat kuasa Allah. Zikir, Asmaul Husna kuatkan hati. Cabaran untuk anda, mulakan hari ini. Baca surah An-Nas lepas solat, zikir At-Tawwab masa taubat, atau tengok langit sambil zikir Al-Khaliq. Stay tune untuk entry terakhir kita, di mana kita akan rangkum perjalanan Tauhid ni. Komen di bawah, apa amalan anda untuk akhirat? Pernah zikir Asmaul Husna yang buat hati tenang? Kongsi cerita anda. Jangan lupa share entry ni dengan kawan-kawan untuk sama-sama bersedia ke akhirat. Hai! Penutup siri Tauhid, hidup dengan Al-Quran dan Asmaul Husna menuju Allah. Assalamualaikum sahabat rohani. Wow, kita dah sampai ke penghujung perjalanan kita dalam siri 6 bahagian ni. Dari bab 1 hingga bab 5,
kita telah menyelami 6 surah hebat, Al-Muminun, Al-Munafikun, Namthia, Al-Insan, Al-Kafirun 109, An-Anblas dan At-Taubah yang jadi kompas tauhid kita. Surah-surah ni bukan sekadar ayat, tapi panduan hidup untuk jadi insan dan mukmin sejati. Elak sifat munafik atau kafir, amalkan taubat, dan hayati ciptaan kosmos Allah. Dalam entry terakhir ni, kita akan rangkum pelajaran besar dari siri ini. Kaitkan dengan 99 Asmaul Husna dan tafsiran simbolik 76+923, 76923 serta bagi seruan akhir untuk terus hidup dengan tauhid. Siap untuk wrap up yang penuh inspirasi? Jom, mulakan dengan bismillah dan hati bersyukur kepada Rabbul Alamin. Apa yang kita belajar dari siri ini? Sepanjang 5 entry, kita dah jelajah macam-macam aspek tauhid. Mari kita recap pelajaran besar dari setiap bab. Bab 1. Pengenalan struktur tauhid. Kita kenal 6 surah ni sebagai peta rohani. Mereka ajar kita tentang insan, mukmin, iman teguh, munafik, jaga keikhlasan, kafir, taubat, balik kepada Allah, dan kosmos, ciptaan Allah. Tauhid adalah core kehidupan. Bab 2. Tafsir surah-surah kita selami ayat-ayat utama seperti Ka'aflaha al-Muminun dan Lakum dinukum waliyadin, Al-Kafirun. Setiap surah punya mesej tauhid yang kuat, kaitkan kita dengan Allah. Bab 3. Tauhid dalam kehidupan harian. Kita belajar amalkan tauhid melalui solat, zikir, dan akhlak. Contohnya, baca surah An-Nas untuk perlindungan dan zikir Ar-Rahman untuk syukur. Bab 4. Tauhid dalam masyarakat dan alam. Surah-surah ni ajar kita bangun komuniti mukmin, jaga alam dan hidup harmoni. Contoh, tanam pokok sambil zikir Al-Khaliq atau tolong jiran dengan niat Ar-Razak. Bab 5. Tauhid untuk akhirat. Kita sediakan hati untuk kiamat dengan solat khusyuk, taubat, dan zikir At-Tawwab. Renungan kosmos seperti langit bintang ingatkan kita tentang kuasa Allah. Kesimpulan besar, tauhid bukan teori, tapi cara hidup yang menyatukan kita dengan Allah, manusia, alam, dan akhirat. Surah-surah ni macam coach yang bimbing kita setiap langkah. Kenapa 99 Asmaul Husna penting? Sepanjang siri, kita selalu kaitkan surah-surah dengan 99 Asmaul Husna. Nama-nama Allah ni bukan sekadar indah, tapi panduan rohani untuk setiap situasi. Contohnya, Ar-Rahman, ingatkan kasih sayang Allah masa kita tolong orang. Al-Hadi, mohon petunjuk untuk kekal di jalan lurus. At-Tawwab, beri harapan untuk taubat bila kita tersasar. Al-Khaliq, kagum dengan ciptaan Allah dari bintang hingga tubuh kita. Al-Wahid, teguhkan tauhid, tolak syirik macam dalam Al-Kafirun. Tips zikir Asmaul Husna, pilih 3-5 nama setiap hari, baca sambil faham makna. Kaitkan dengan surah, contoh, zikir Arab masa bacaan Nas. Buat zikir masa renung alam, seperti tengok matahari terbenam. Zikir Asmaul Husna macam bateri yang cas semula iman kita. Cuba amalkan, nescaya hati jadi tenang. Tafsiran simbolik, Judun 6923, 269 plus 23 Gusmiyat 99. Tafsiran 7699 plus 3, ni macam bonus rohani dalam siri kita. Apa maksudnya? 7 ayat Al-Fatihah atau 7 petala langit, Binod Gewurblash. Ini simbol kesempurnaan ciptaan Allah. 60 surah Al-Haqqah, ingatkan kiamat dan hisab. Jangan lupa akhirat. Surah Al-Muminun, fokus pada mukmin yang berjaya dunia akhirat. Jumlah 99 Asmaul Husna, panduan kita untuk hidup bertauhid. Angka ingatkan kita, setiap surah, ayat dan zikir adalah jalan balik kepada Allah. Tauhid menyatukan semua, dari dunia, kosmos hingga akhirat. Satu siri, satu mesej. Hidup untuk Allah. Kalau nak diringkaskan, siri ini cuma ada satu mesej besar. Hidup untuk Allah dengan tauhid. 6 surah ni ajar kita. Jadi mukmin sejati macam dalam Al-Muminun. Solat khusyuk, tolong orang, jaga iman. Elak munafik macam Al-Munafikun. Ikhlas dalam setiap tindakan. Sayang sesama insan macam Al-Insan. Bantu tanpa harap balasan. Teguh tauhid macam Al-Kafirun. Tolak syirik, pegang Islam. Lindung iman macam An-Nas. Doa dan zikir jaga hati. Taubat selalu macam At-Taubah, kembali kepada Allah bila tersilap. Dan yang paling best, kita tak sendirian. Al-Quran dan Asmaul Husna sentiasa ada untuk membantu kita. Renungkan kosmos, langit, bintang, hujan sebagai tanda kasih sayang Allah. Seruan akhir, amal tauhid mulai sekarang. Ini bukan penamat, tapi permulaan baru untuk hidup bertauhid. Apa yang boleh kita buat lepas ni? 5 cabaran mudah untuk anda. Solat zikir. Tambah solat sunat atau baca surah An-Nas selepas solat. Zikir Al-Hadi untuk petunjuk. Taubat harian. Tiap malam minta ampun dengan zikir At-Tawwab. Set semula hati. Tolong komuniti, sertai gotong royong atau sedekah makanan. Niat untuk Ar-Rahman. Jaga alam, kitar semula atau tanam pokok. Renung ciptaan Al-Khaliq.
Renung kosmos, tengok langit malam, zikir al-wahid, dan ingat akhirat. Bonus, kongsi siri ini dengan kawan-kawan. Ajak mereka baca surah-surah ni atau zikir Asmaul Husna bersama. Bayangkan pahala kalau ramai ikut amal. Terima kasih dan jumpa lagi. Terima kasih sebab ikut perjalanan ni dari bab 1 sampai bab 6. Harap siri ni bagi inspirasi untuk rapatkan diri dengan Allah. Ingat, tauhid adalah cahaya hidup yang membawa kita ke syurga. Komen di bawah. Apa pelajar paling touching dari siri ini? Surah atau Asmaul Husna mana yang jadi kegemaran Anda? Ada cerita tentang tauhid atau taubat yang nak dikongsi? Jangan lupa share entry ini di WhatsApp, Instagram, atau platform mana-mana. Mari sebarkan cahaya tauhid. Stay tuned untuk siri rohani lain di masa depan. Wassalamualaikum.